Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni first time ni kita buat Google Meet. Jawab salam seperti biasa. Jawab seperti biasa. Pertama sekali, saya nak ucapkan ucapan tahniah pada semua yang datang malam ni. Saya tengok orang yang berjaya ni, dia dah start tapi dia dah start, dia buat sampai habis. Siapa bersedia untuk malam ni? Say I. Kalau contohnya bersedia, cuba buka muka, cuba buka video. Dia macam PDPR pula. Cikgu ni kita kena buka video ni, kita nak tahu tantah belakang video tu kita tak tahu dia buat apa. Dia kadang dengar sambil memasak, duduk baring, dia mengunyah depan aku ni. Tapi dalam majlis ilmu, insya-Allah dekat mana pun kita, alhamdulillah, maksudnya kita tak perlu datang, tak perlu jumpa pun. Dengan hanya online saja kita boleh duduk dekat mana je. Okay. So, untuk malam ni sangat-sangat special, kita buat welcoming session. Welcoming session ni adalah sebenarnya kita nak buatkan dia sebagai pintu masuk. Pintu masuk sebelum jadi betul-betul punya pahlawan agent. Pahlawan UKIS. Maksudnya masuk je, dia habis je ni, terus dia punya darah tu dah mengalir lah. Pahlawan UKIS. Kalau contohnya dia Allah Muhammad, dia togeh darah dia kan, keluar perkataan pahlawan UKIS. Gitu. Tapi dia kena welcoming session dulu. Sebab apa yang kita dah belajar, alhamdulillah, sebelum ni, apa yang kita dah belajar adalah bila seseorang tu dia masuk, tapi dia masuk bukan dalam keadaan dia bersedia, satu, dalam keadaan dia bukannya betul-betul nak pun, tapi sebenarnya dia ada masalah tu. Jadi saya nak bagi tahu kat sini. Kalau contohnya anda yang tengah tengok ni sekarang ni, yang berada dekat dalam Google Meet ni, saya mengharapkan untuk buka video ni, saya nak tengok muka seorang-seorang ni. Pertama ni yang kita nak fokuskan adalah dia tak ada pendapatan ekstra RM5,000 minimum. Pendapatan ekstra RM5,000 minimum sebulan. Ni golongan pertama. Golongan kedua adalah dia mungkin dah start tak ada kerja, dia nak cari kerja, mungkin sekarang ni susah, bila dia cari pun tak ada pun, dekat flyers dah masuk rumah dia, nak cari kerja tak ada. Kadang-kadang dia cari pun tak jumpa-jumpa. Ni golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ni saya nak bagi tahu ni. Ni saya boleh bagi tahu, ni pedas sikit lah. Dia golongan ni, okey, tak payah bagi tahu, okey saya lah golongan ini, saya lah golongan ini. Saya okey je, tapi saya sedang bercakap dengan tiga golongan ni. Golongan yang ketiga ni golongan apa tahu? Golongan yang dia punya sedekah sekarang adalah sama 10 tahun dulu. Sama ataupun naik sikit ataupun tak berubah. Ada yang lagi dahsyat, sedekah dia hilang, tak ke mana-mana. Ni dahsyat ni. Ni orang-orang tiga-tiga ni, kalau contohnya tak ada, maksudnya anda adalah orang tu, so dengar ni, tengok ni sampai habis. InsyaAllah mungkin makan masa sikit, tapi penting. Kalau contohnya benda ni penting, saya percaya bagi masa sikit untuk saya. Sekurang-kurangnya minimum mungkin 11 sampai 11.30 ataupun pukul 11. InsyaAllah. Okay. So malam ni sangat-sangat special. Izinkan saya untuk share screen untuk kita nak start welcoming session pada malam ni. Okay, siapa bersedia? Cuba komen. Say I. Kita ada, sambil saya nak ni, kejap Okay, kalau contoh nak faham apa benda ni dia buat ni, sebenarnya jadi ejen jual coklat je. Itu je. Jual coklat UKIS, itu je. Bahasa mudah dia. Tetapi saya nak beritahu ni, tetapi dia bukan hanya sekadar itu. Hilang saya punya skrin. Alamak, hilang saya punya skrin. Sekejap Okay. Saya ada dua monitor kat sini, so saya boleh nampak. Okay. So kat mana aku tadi dah lupa dah. Allahumma salli Muhammad. Kat mana tadi? Okay, tak apa. Teruskan. Saya nak beritahu yang bila habis je, maksudnya saya nak beritahu, bukannya hari ni, bukannya semata-mata, maksudnya bila jadi pahlawan UKIS, orang ingat, jadi ejen ni dia jual barang je semata-mata. Tak.
Dia ada jauh lebih daripada tu. Siapa yang baru masuk, alhamdulillah baru masuk, dan dia boleh tanya senior-senior pahlawan-pahlawan UK sebelum ni, apa yang sebenarnya dia dapat lebih daripada bisnes tu sendiri. Of course bila dia bisnes, dia belajar, dia faham, dia dapat komisen lebih, dia dapat duit ekstra, dia boleh bantu lagi dia punya family, tapi dia dapat lebih ekstra daripada tu. Dia dapat yang paling mahal, tahu tak apa? Dia boleh improve diri dia sendiri. Bila mana kita ajar benda-benda yang lain, kita share benda-benda yang lain berkenaan disiplin, maksudnya harian, dia sudah masa, macam mana nak engage dengan orang. So benda-benda ni akan membuatkan dia improve diri dia sendiri, dan benda ni dia boleh gunakan untuk seluruh hidup dia. Ni sangat special. Okay, ni saya saja tunjuk ni mock-up je. InsyaAllah bulan depan, tahun depan mungkin insyaAllah kita akan ada ni. Ini adalah Yuki Global Senang Berhad, adalah parent company kepada Yukis. Betapa saya spend masa saya setiap Isnin, saya berbayar tak, kita punya kelas free. Semua, kalau contohnya saya nak cerita lah, baru satu, sebab saya tengok ada yang lemau dah start malam ni, awal-awal dah lemau. Kita nak bantu dia sendiri lemau. So saya nak bagi tahu ni, sebab saya nak bagi tahu, saya kalau tak payah buat apa-apa dah, saya dah okey dah, tak ada masalah. Tapi sebab kita betul-betul nak bantu, khususnya sebab saya tahu sangat-sangat musim PKP ni ramai orang first kena buang kerja, kena potong gaji. Kita tahu apa impak dia kepada ekonomi hidup dia. Ekonomi family dia, anak-anak dia, mak ayah dia. Dan benda ni bukan kecil. Dan bila benda ni bukan kecil, ramai orang, saya nak bagi tahu, ramai orang dia ambil enteng dekat dalam hidup dia. Dia rasa selesa. Sebab tu dia rasa macam, alah okey lah, tak apalah, tunggulah bantuan kerajaan tu nanti. Tapi dia tak pernah nak fikir bantuan kepada diri dia, apa dia nak bantu untuk negara, apa dia nak bantu untuk family dia. Diri dia pun dia tak uruskan sendiri. So saya nak semua semangat hari ni, bagi level yang paling tertinggi sekali sampai habis. Boleh ke tak boleh? Cakap komen, boleh. Boleh tu bagi tanda seru sikit, bagi saya semangat sikit. Okay. So tak nak cerita panjang lebar, kita cerita result terus lah. Saya malas nak cerita lah saya punya ni. Maksudnya ni hasil daripada kita punya, bila diorang jalan ke training, dia follow apa benda yang saya bagi tahu. Okay, kau buat A, kau buat B, insyaAllah kau capai benda ni. Dan of course, untuk yang result ni, saya beritahu saya siap. Ni sales. Nanti orang cakap, sales dia banyak ni lah, commission dia berapa. Sebab tu kita bagi tahu sales dulu. Sebab saya selalu share ni, ada 4 tips, 4 tangga untuk nak capai 1 juta. Bukan tangga lah. 4 jenis jutawan. First, jenis jutawan nombor 1 adalah dia sales dulu 1 juta. Nombor 2, commission 1 juta. Commission 1 juta ataupun untung 1 juta. Orang kata, sales banyak, commission berapa lah sangat. Sabar dulu. Kau cerita sales dulu. Sales pun kau tak capai 1 juta, macam mana untung tu nak melebihi sales tu? Faham ke? Sebab tu capai sales dulu. Sebab tu yang saya nak tunjuk nanti, insyaAllah sales dulu. Kalau saya kira siap-siap, berapa dia punya commission? 30%. Banyak tu. Carilah mana-mana dekat luar. Cuba cari mana setinggi 30% kita bagi. Dan saya bagi tahu siap-siap, ada kemungkinan masa hadapan HQ UKIS ni stay buat 30%, selagi tu buat sampai habis betul-betul, korek, buat sales banyak, dapat commission banyak. Pernah lah nak join MLM. Bila saya tengok tu dia kata setiap minggu kena bayar RM50 untuk pergi kelas dia. Bila saya pergi kelas dia tak ajar apa-apa pun. Marketing maksudnya, result pun entah apa-apa. Ini saya dah ajar free, dah ada result lagi. Apa lagi? Okay, so kita pergi yang nombor 1. Ni pahlawan Farid Zulkifli. Ni semua saya cerita ada saya tak pasti, ada 14 kot. RM1,048 dalam masa 15 hari. Saya nak tunjuk nama, gambar lagi, jumlah sales dia lagi, hari dia lagi. Sebab apa? Saya nak anda semua ni tahu, aku sebenarnya boleh macam dia. Dan bukan hanya boleh tau, saya nak ada dalam bisik, kalau dia buat 15 hari, takkan aku tak boleh buat 14 hari.
Itu dia. Bukannya semata-mata nak tunjuk 15 hari ni. So bila kita pendekkan dia punya, maksudnya kita betul-betul usaha tu, kita akan figure out. Kita akan cari jalan macam mana cara nak capai benda ni lebih banyak, lebih pendek masa dia. Macam contoh saya bagi tahu tadi, dulu saya punya target, yes, maksudnya personally income, saya capai first dulu 1 juta dalam masa 3 tahun. Lama tak lama? Lama. Orang kalau contoh saya nak bandingkan dengan Steve Jobs kata lama lah. Dia kalau bukan Steve Jobs lah, kalau siapa baca ni, Mark Zuckerberg kan, setiap satu saat dia boleh beli Lamborghini. So kalau contoh saya nak bandingkan diri saya dengan Mark Zuckerberg, baik kau meninggal je. Tapi jangan bandingkan diri kita dengan orang yang besar betul. Kita just banding diri kita dengan siapa tahu? Dengan diri kita sebelum ni. Nampak tak? Maksudnya selama hidup saya ni tak pernah capai 1 juta. Dan saya cakap okay, why not kita capai dulu 1 juta dalam 3 tahun. Tapi apa yang merubah saya? Adakah tiba-tiba ada kepak ke kat belakang saya? Tiba-tiba saya boleh terbang ke? Tiba-tiba saya punya mata ni ada 4 ke? Of course tak. Tapi apa membezakan saya sekarang dan saya sebelumnya adalah ilmu. Ini antara yang nanti saya akan sentuh juga. Bagaimana orang-orang yang pahlawan dekat dalam ni, mereka ni boleh berjaya dekat mana diorang berjaya. Okay, boleh tak boleh? Okay, seterusnya. Kita ada pahlawan Rejab Ishak. Kita ada RM1,074 dalam masa 20 hari. Saya tak pasti ni updated ke tak. Tapi maksudnya dia telah capai dalam masa 20 hari saja. InsyaAllah dia boleh, sebenarnya kalau contohnya dah boleh capai 20 hari, InsyaAllah next punya level, cuba dia dah tahu dah sebenarnya. Maksudnya, kalau aku buat usaha aku banyak ni, aku boleh capai 1,000 ni dalam 20 hari. What if kalau aku tambahkan usaha aku 10 kali ganda? Mestilah takkanlah 20 hari. Mesti aku nak 1,000 tu dalam masa 10 hari je. Nanti lama-lama dia jadi pendek. 1,000 tu dalam masa 1 hari je. Tapi nanti soalan fikir pula, aku manusia ada 2 tangan je. Sebab tu nanti ada ilmu yang lain. Of course, malam ni punya ilmu, kita bagi yang baru start. Yang nak pastikan, khususnya kepada siapa yang sebelum ni first time buat business online. Cuba komen siapa first time kat sini. Sebelum ni kalau contohnya siapa yang pahlawan Yukis pun, siapa first time dekat masuk pahlawan Yukis, barulah ini first time dia buat business online. Sebelum ni online ni dia tak percaya lah. Macam kalau boleh nak tenaga kudrat maksudnya kalau boleh berpeluh lah ketiak ni. Kalau tak tu macam macam mustahil je. Ni sebenarnya orang-orang rugi ni sebenarnya. Kita masa tu pernah dapat. Dia cari, apalah nak buat bisnes online, kalau boleh bisnes kita kena kudrat, angkat itu, angkat berat semua. Dah kalau contoh nak ada jalan yang senang, engkau kena ilmu, kan dah dapat lebih banyak, kan lagi best. Nak juga macam ni. Nak tahu tak apa kelebihan bila buat macam ni? Bila kita ada tenaga yang kita reserve untuk buat benda ni online ni, kita ada tenaga buat benda lain untuk apa? Family kita nak bantu masyarakat lagi banyak. Kita boleh buat benda yang lain lagi. So itu function dia. Bila kita buat benda yang sepatutnya boleh, contoh orang sekarang ni nak kerja kudrat tu tak apa, of course nak duit je, maksudnya nak gaji lah. Tapi kalau contohnya dia boleh ada cara yang lain yang lebih cepat, yang lebih banyak hasil dia, kenapa kita tak pilih yang ni? Okay, seterusnya kita ada ni ustaz ni Fathi Yunus, dalam sales dia sebanyak 1,100 dalam 16 hari. Kita ada Ibu Masita, 1,200 dalam masa 10 hari. Saya minta maaf kalau ada Ibu Masita ke dalam ni kan. Saya minta maaf, saya cakap dulu. Tapi sekarang dah tak lagi. Dulu saya sangat skeptikal macam boleh ke, maksudnya orang yang bukannya umur ni, saya cakap maksudnya atas 30 pun saya dah start skeptikal. Maksudnya boleh ke, maksudnya atas 30 ni boleh online ni apa semua. Tapi kita ajar je, ilmu kita ni maksudnya kita bagi je. Tapi tak sangka maksudnya Rejab Ishak tadi, pahlawan Rejab Ishak pun tadi berjaya. Pahlawan Ibu Masitah ni saya tak ingat, kita panggil ibu lah, dia sendiri cakap Ibu Masitah saya tak ingat, dia 50 lebih saya rasa dia punya umur, dia pun berjaya juga. Malu lah kalau orang tak kira lah korang nak cakap apa, saya muda lagi. Muda lah lagi lah, sepatutnya kena buat berpuluh kali ganda. Sebab dia punya tenaga ni masih muda, masih bersemangat lagi. Ini tidak, saya masa umur lepas SPM lah saya dah struggle lah
cari bisnes, buat dropship, buat cari macam ni lah maksudnya. Tapi dulu tak ada owner bisnes yang kau dah masuk kan, okay setiap minggu aku akan jaga kau datang je free pula tu, free aku akan buat kau sampai berjaya. Tak ada, dulu tak ada. So bila join dropship, saya terpaksa kena, Allahumma salli ala Muhammad, kena hilang saya punya ni. Okay, sekejap. Ada orang ter-share screen tu. Okay. Admin tolong okay. So dekat mana saya lost tadi? Saya nak kata maksudnya saya dah struggle gila untuk nak buat bisnes sebab saya tahu masa depan saya tak akan senang. Maksudnya kalau contohnya saya tak bersedia sekarang. Jadi saya kena share balik sekejap Alright. So apa saya bagi tahu maksudnya time tu maksudnya lepas kawan-kawan maksudnya lepas SPM kawan-kawan saya banyak apa tahu? Banyak main futsal hari-hari, banyak main game hari-hari, duduk rumah tak buat apa. Tapi saya bukan nak kata apalah. Dan alhamdulillah 5 tahun lepas daripada tu maksudnya daripada situ kita dah nampak dah 5 tahun waktu tu saya dah start dah okey sikit, ekonomi saya dah okey, waktu pun saya dah berkahwin dah masa tu. Tapi bukan saya nak kata apa ni, maksudnya ni yang muda-muda saya nak nasihat ni betapa yang pentingnya untuk buat persiapan. Tapi kalau contoh yang melebihi daripada tu pula lagilah. Dan jangan langsung persoal aku dah tua, aku dah 40 aku tak boleh. Jangan singkatkan minda kita. Kalau semua rasa kenal KFC start business dia selepas dia Allahumma salli Muhammad dia pencen daripada tentera. Ambil kau, dia colonel. Bukan jalan-jalan, colonel biasa saya rasa umur 60 lebih ke atas saya rasa, 65. Dia baru dah start business. Dan as long as kita masih lagi Allah beri kepada kita tenaga, tak kira lah tenaga apa pun. Ada orang saya ada kawan saya dia buat business, dia boleh gerak 2 jari je. Nizam nama dia, 2 jari je. Dia abang kepada Siti, Kak Siti yang viral yang baby tu tukar tu. Abang dia tu dia boleh gerak 2 jari je. Sekarang kau bayangkan dia 2 jari tau. Setiap kali aku jumpa dia malu tau tak? Malu. Ni apa pula alasan kita? Apa lagi? Biasa orang alasan apa lagi? Oh aku terlampau miskin lah. Oh aku tak ada kaki lah. Oh aku sakit itulah. Oh aku terlampau tua lah. Oh aku terlampau muda lah. Oh aku tak tua, aku tak muda tapi aku saja nak cari alasan. So tak ada alasan sebenarnya insya-Allah. Kalau betul-betul kita nak. Kadang-kadang orang bagi alasan ni sebab dia nak selesa. Sebab kalau kita duduk dalam keselesaan, dekat situ lah sebenarnya kita dah mati dah. Itu sangat-sangat bahaya, right? Okay, seterusnya kita ada pahlawan Ifwat. Dia 1,400 dalam 12 hari. Pahlawan Jamil, 1,800 dalam 19 hari. Pahlawan Nurul Fazirah, 1,800 dalam masa 11 hari. Okay, pendekar Fasihah. Dia ada level dia, ada pahlawan, dia ada dia punya step dia. Nanti insya-Allah kita akan terangkan kemudian. Okay, pendekar Fasihah mencapai 2,000 dalam masa 21 hari. Cuba komen sikit ucapan tahniah sikit. Komen tahniah. Ni dekat orang-orang ni dah berjaya. Orang yang berjaya ni pula kalau ada orang-orang tu malam ni, jangan stop. Jangan stop. Malah buat lagi banyak untuk buktikan pastikan poster ni dah tak ada dah. Cakap bila nampak poster ni, ya Allah, dulu aku pernah buat banyak ni rupanya. Alhamdulillah, sekarang aku dah buat lebih banyak daripada ni. Itu dia punya ayat dia. Dan kita tak payah bangga dengan benda-benda yang of course kita perlu bangga. Tapi kita nak buat lagi banyak. Itu yang kita nak. Right? Sorry. Junainah 2,100. Kita ada pendekar Syamil 2,700. Kita ada pendekar Suhaili 3,100 21 hari. Kita ada pendekar Nisa 3,100. Berbuih-buih. Maksudnya saya nak bagi tahu yang kalau contohnya siapa yang first time ni, saya tak payah nak cerita gembang ke apa benda ke. Ni kita tunjuk result dulu. Tak payah nak cerita kau buat benda ni nanti kau dapat lah. Maksudnya nanti dia pun buat yakin tak yakin lah. Kita tunjuk ni, tu nama dia seeing is believing. Maksudnya bila kita nampak orang depan mata, barulah kita percaya. Sebab biasanya kita ni kebanyakannya tengok cerita drama banyak sangat.
Tengok drama ni maksudnya dia lahir je dia dah kaya, rumah besar. Susah nak cari orang cerita yang struggle daripada kecil, macam mana apa benda dia buat struggle tu. Tak banyak cerita-cerita macam tu. Kita perlukan banyak director yang banyakkan cerita-cerita macam ni. Kita nak bangunkan orang-orang Melayu ni. Orang Melayu ni sekarang suka sangat cerita-cerita yang entahlah, saya pun dah lama tak tengok buka TV tengok cerita ni. Cerita-cerita sampah ni. So ni this is real. Okay. Seterusnya. Ni Kristina saya dah sebut tadi Kristina 4,000 dalam 45 hari. Kita ada umur 7,500 dalam 56 hari. Kita ada Panglima Ashraf RM8,164 dalam tempoh 53 hari. Alright. So, sebelum saya nak cerita, maksudnya kalau contohnya saya dah jawab tadi, siapa yang tanya macam mana ada orang bawa banyak ni? Bahasa mudah dia, nak senang. Saya jawab, diorang ni jual apa? Jual coklat Yukis, dah titik. Tapi dia tak semudah tu. Kalau setakat semudah tu, dia boleh buat banyak macam-macam cara. Even tadi pun saya ada kawan, dia jual coklat juga. Dia jual coklat dan serbuk. So saya dia minta advice saya lah. Dia kata dia nak buat coklat ni. Lepas tu dia kata masa online dia dah buat saya tak ingat berapa 200-300 lah. Tapi apa yang benda yang dia buat, dia pergi buka gerai. Okey je tak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau dia ada ilmu, dia tak payah nak buka gerai yang sepatutnya nanti kalau contohnya marketing dia berjaya, kalau dia belajar marketing lah. Should be kalau contohnya dia marketing yang betul-betul, pegawai pun akan capture dia. Capture dia maksudnya, dah lah time ni PKP kan, patutnya tak boleh lah kan. Dah lah buka gerai bukannya, kedai. Patutnya kena ada miti lah apa benda semua. Tapi maksudnya kalau dia buat online, sebenarnya dia punya sale tu lagi banyak. Tapi nak bagi tahu kat sini, kalau macam saya cakap yang tadi, kalau contohnya dia ada pilihan dan ada ilmu yang betul dan ada ciri-ciri ni yang saya akan sebut ni, insya-Allah dia akan boleh buat lagi banyak tanpa dia susah payah buka gerai. Even dia berniaga daripada rumah je. Itu jauh lagi best. Okay. So saya nak share sikit untuk ciri-ciri pahlawan yang berjaya ni. Maksudnya lepas diorang dah berjaya, saya cerita apa semua ni, diorang jual apa? Saya dah cakap tadi, jual tu je. Jual coklat Yukis je. Tapi tak semudah tu. Apakah di sebalik diorang ni? Itu yang sebenarnya lagi mahal yang kita nak tunjukkan. Right? Nombor satu. Saya cakap nombor satu, big why. Niat mesti betul. Ada orang dia buat bisnes, tahu tak dia buat bisnes apa? Maksudnya sekarang ni even kalau dia masuk pun dia main-main. Dan dekat dalam kepala otak dia nak tengok ni betul ke? Maksudnya dia just tengok bisnes ni just sekadar macam nak duit je semata-mata. Kalau contohnya siapa tahu Wright Brothers yang kapal terbang punya ni, Allahumma salli Muhammad, yang terbangkan kapal terbang yang pertama tu. So waktu dia nak first time, kalau siapa tahulah, dia bapak dua orang ni, Wright Brothers ni, Allahumma salli Muhammad, padri. Maksudnya dia adalah orang yang duduk dekat gereja lah, duduk dekat gereja. So dia buat benda yang sesuatu yang baru. Maksudnya sebelum daripada tu, saat sebelum pada tu kapal terbang tak ada. So tapi sebenarnya kapal terbang tak ada. Anggap je lah waktu tu memang saat waktu tu dekat kawasan dia tu kapal terbang tak ada. So bila orang cakap, bila Wright Brothers ni, kenal tak Wright Brothers? Cuba komen kenal ke tak kenal. Korang ni aku cerita short sendiri pula kan. Wright Brothers kenal tak kapal terbang tu yang first time dia buat ni? Dengar ke tak suara aku ni? Kenal, ada yang kenal. Okay. So bila Wright Brothers ni first time ni dia buat Allahumma salli Muhammad, dia nak buat, ramai orang kutuk dia. Macam korang lah, siapa yang dah start bisnes awal-awal kan, ramai orang kutuk, orang keji, apa benda lah orang buat bisnes. Saya nak beritahu, kejap, ni cerita dalam cerita, boleh ke tak ni? Dalam cerita. Kan dulu saya masa lepas SPM, saya terus buat bisnes tau. Siapa yang tahu masa tu, saya buat bisnes SIM card. Saya cakap terang-terang lah, saya buat bisnes SIM card. Dia macam MLM sikit lah, saya tak nak sebut lah SIM card apa. So waktu dulu tu, cerita ni. So sebab nak cerita betapa kawan ni memang bukan nak kata apa lah, tapi kita kena pandai closing jugalah. Tapi ada setengah tu yang menyebabkan saya down, tapi lepas tu alhamdulillah saya bangkit balik. Tapi dengan bisnes yang sama tu lah. So nak kata yang down tu saya jual lah dekat dia. Maksudnya saya cakap lah, okay, SIM card ni bagus semua.
apa nama, SIM card ni bagus. Saya cakap okay, kita Allahumma salli Muhammad. Lepas tu dia cakap apa tau? Dia cakap, Fik, kau tahu bisnes kau ni tak ada masa depan. Tak ada masa depan. So saya pun off gila masa tu, memang sedih gila. Memang maksudnya tak buat bisnes tu dah berapa hari dah. Lepas tu saya cakap balik dengan leader ajar balik, naikkan semangat. Tak, maksudnya long story short, lepas 5 tahun dia pergi US. Dia maksudnya dia sambung belajar lah. Saya masih masa tu masih lagi struggle buat bisnes, belajar lagi apa semua. Tak apalah, saya lepas dah balik-balik tutup tu, tahu-tahu dia join bisnes yang dia kata tak ada masa depan tu dengan lecturer dia. Nak kata kita just trust the process ya. Maksudnya kita betulkan kita punya niat tu, just kita buat je. Dan kita nak bantu je. Maksudnya saya nak sambung cerita Wright Brothers tadi. Wright Brothers tadi maksudnya kawan-kawan dia kutuk apa semua, tapi dia still buat dengan niat yang betul. Dia cakap insya-Allah tak ada lah, insya-Allah kan. Satu hari nanti kalau aku terbang dengan kapal terbang ni, suatu hari nanti aku akan ubah dunia. So tapi dalam masa yang sama, maksudnya waktu tu Wright Brothers ni lagilah kekurangan duit. Tak adalah PKP kan, tapi duit tak ada sangat, miskin. Tapi ada satu zaman dengan dia, nama dia Samuel ke Simon ke tak ingat lah. So apa nama, yang Simon dengan Samuel tu, Samuel lah, saya tak ingat Samuel kot. Yang Samuel ni dia Allahumma salli Muhammad, dia ada kerajaan, maksudnya dia bawah kerajaan lah, dana banyak, tapi dia punya niat dia adalah just nak duit je semata-mata. Ni penting ni, sangat-sangat penting. Dia nak duit je semata-mata. So bila Wright Brothers ni berjaya terbangkan kapal terbang dia yang pertama, bila Samuel dia tengok macam aku tak berjaya lah terbangkan, dia terus off dan dia tutup terus dia punya perjalanan untuk dia teruskan kapal terbang ni. So apa benda dia punya kita panggil kesimpulan daripada cerita ni adalah pentingnya untuk kita letak niat yang betul. Even Imam Nawawi dalam hadisnya yang 40, dia letak pertama sekali iaitu innamal a'malu binniyat. Maksudnya setiap amalan tu mesti bermula dengan niat. Niat ni nombor satu ni. Dan niat nombor satu. Sebab tu kalau contoh panjang hadis dia, kalau contohnya dia berhijrah tu disebabkan untuk Allah dan Rasul lah dia dapat. Tapi kalau contohnya dia berhijrah disebabkan seorang perempuan lah yang dia akan dapat. Penting sangat-sangat ni. Siapa yang tahu hadis tu lah. Maksudnya hadis tu panjang sangat, tapi tu nombor untuk hadis yang pertama tu, betapa apa yang kita niatkan itulah yang kita dapat. Masa awal-awal dulu saya start bisnes, Allahumma salli Muhammad, saya nak start bisnes, saya cakap berapa saya punya target. So dia cakap, waktu tu saya cakap lah saya nak 100,000 setahun. So dia cakap sales 100,000 setahun. Okey, tak apa, saya cakap okey. Tukar 100,000 setahun tu, tukar ke sales tukar kepada sedekah 100,000 setahun. So bila selagi mana saya tak capai 100,000 setahun punya sedekah, maksudnya of course lah, kalau contoh dah capai sekalipun, kenalah upgrade lagi. Maksudnya dia punya nombor satu besar dia adalah kita buat bisnes ni sebab kita nak bantu orang. Kita bukannya untuk bisnes semata-mata untuk diri. Ini problem paling besar sekali bila saya tengok. Maksudnya contoh kawan-kawan saya dah start, dah buat million, dia dah bantu dia punya family, dia dah lupa, dia tak upgrade dia punya niat dia. Okay, sekarang saya nak tanya direct. Nombor satu, berapa first? Kalau nak cerita sales je dulu, sales. Okay, jangan jawab benda lain, tak apa, sabar dulu. First, nombor satu, okay, saya nak semua komen. Tapi letakkan numbers yang membadai, bukannya numbers yang maksudnya contoh sekarang ni korang tak ada kerja ke ataupun dapat gaji 1,000 ke ataupun 2,000, ikutlah terpulang. Just mungkin tambah 2 kali ganda je dulu untuk ekstra. Bila contohnya buat bisnes UKIS kan, berapakah yang anda target first milestone sebulan untuk capai? Faham ke soalan saya? Maksudnya first commission, nak cerita first commission lah. Kalau tak first commission, kurang-kurangnya 3 kali commission berturut-turut. Macam anda dapat gaji daripada UKIS ni berturut-turut adalah jumlah ni. Contoh sekian, contoh sekarang ni gaji anda 2,000 contoh. Okay, saya nak tulis kat situ berapa jumlah dia, tulis kat ruang komen. Contohnya maksudnya nak dapatkan commission
RM6,000. Contoh, RM6,000 daripada UKIS. Contoh. Okay, cuba komen. Faham ke? Maksudnya cuba tulis berapa dia punya figure dia. Dah jangan terlampau tinggi sangat, nak 100 juta, 100 ribu. Ni nak cerita sebulan dulu. Jangan cerita terlampau besar sangat. Dan jangan cerita, cuba jangan terlampau besar, jangan terlampau kecil. Maksudnya kira macam, okay aku rasa aku boleh capai benda. Cuba komen. Saya nak baca komen-komen ni. Okay. Tulis dulu, tak apa. Dulu tulis 800. Komen-komen. Tak ada salah, tak ada betul, tak apa. Just tulis je dulu. Sebab saya ada soalan kedua ni cepat. Okay, dia anak 5,000. Okay. Tulis je, tulis tak masalah. 1,000. Okay, tak apa, tulis. Sekurang-kurangnya bila just macam niatkan diri, kalau aku dapat extra ni sekurang-kurangnya legalah sikit untuk aku nak bayar something. Itu nanti soalan yang kedua. 1,500 je sebulan daripada UKIS. Terima kasih. So ada yang komen tu. Saya tak cakap tak ada betul salah. Maksudnya je cara kita memandang benda tu. Soalan nombor 2 adalah jeng. Apakah daripada hasil duit ni benda yang kita nak bantu? Cuba komen. Ni sebenarnya soalan dia yang kita nak twist sikit niat kita ni. Penting sangat-sangat. Mungkin anda dah siap-siap. Contohnya 10% untuk sedekah. Contoh 10% untuk bagi mak ayah. Kalau contohnya mak ayah masih hidup, kita bagi cash. Atau kalau contohnya mak ayah dah meninggal dunia, 10% tu tambah untuk sedekah pula. Faham tak? Maksudnya sedekah kita jadi 20%. Tapi yang 10% tu kita sedekahkan atas nama mak ayah kita. Contoh. Ni penting ni sebab bila kita, sambil-sambil tu tulis, boleh. Maksudnya dengan duit UKIS ni, saya nak buat apa? Bila kita jelas betul-betul untuk nak buat apa, tu yang membuatkan kita akan fight. Lagi besar kita punya betul-betul nak guna duit ni, lagi besar lah, betul-betul besar yang kita akan buat gila-gila punya. Buat gila-gila ni sampai apa tau? Sampai tak tidur malam. Walaupun tak tidur malam. Saya bagi tahu yang kalau contohnya maksudnya masa saya dululah, maksudnya yang saya cakap saya masa lepas SPM, saya kata saya buat bisnes gila-gila dalam keadaan kawan-kawan saya tak maksudnya buat bisnes pun main-main, cari kerja pun macam lah tak apalah, mak ayah lepas SPM kan. Lagipun saya pun duduk asrama, maksudnya tapi kawan-kawan asrama saya, maksudnya kawan asrama yang lain tu tak ada macam lah kau tak kerja pun nak rehat. Maksudnya selama 5 tahun kat asrama ni, faham tak? Maksudnya kalau siapa yang pernah ada anak ataupun kat asrama kan, ataupun dia sendiri ke, so saya nak beritahu ni tentang situasi saya yang betapa kalau contohnya besar gila kita nak buat benda tu, sangat-sangat besar, kita akan sanggup tak tidur malam. Maksudnya selagi aku tak buat habis benda ni, selagi tu aku tak akan tidur. Benda ni nama dia big why. Cuba komen big why. Ramai dah tulis dah. Saya nak bantu mak ayah. Mak ayah ramai nak bantu keluarga selesaikan hutang, selebihnya sedekah dan belanja. Ada kata nak bantu family dan memerlukan, ada bulan nafkah. Tulis komen, cuba big why. Saya nak kata big why ni lagi big, lagi besar kita punya why, lagi besar lah kita akan buat apa je untuk nak buat benda tu. Dan saya pun dah tunjuk dah hasil-hasil yang sebelum-sebelum ni punya. Dan ada saya contoh saya nak mana tadi itu cerita net. Maksudnya saya nak bagi tahu yang kalau contohnya kita betul-betul ada yang saya cerita tentang diri saya tu, saya cakap maksudnya macam mana saya ada big why yang besar gila-gila sebab saya dah letak target berapa, macam mana kehidupan saya lagi 10, 20 tahun lagi. Even sampai sekarang pun saya masih adjust saya nak apa lagi 10 ke 20 tahun. Sebab tu walaupun saya waktu tu sangat-sangat muda lah berbanding dengan kawan-kawan saya waktu tu, tapi saya gila-gila buat sebab saya fight preparation, persiapan untuk masa depan waktu tu. Gila-gila punya. Dan bukan yang calang-calang punya lah yang kita buat persiapan. Memang sebab tu, tapi dalam keadaan bila kita faham ni nama dia big why ni. Sebab kita nak capai benda tu gila-gila punya, tu yang membuatkan kita, macam contohnya ada setengah orang, ramai komen, sebab mak ayah, betul kan? Saya faham je, betul nak bantu mak ayah apa semua. Tapi tak ramai orang, dia nak bantu mak ayah dia betul-betul dia nak bantu.
Dia rasa macam mak ayah dia okey, kalau tak bantu pun okey, tak bantu pun okey. Mungkin mak ayah dia dah siap kerja, maksudnya dah siap. Saya alhamdulillah lepas SPM, alhamdulillah saya langsung tak ambil dah duit mak saya. Alhamdulillah. Dan saya tolak kalau mak saya ada bagi duit apa-apa. Mana saya bagi lagi. Waktu tu maksudnya mak saya gaji dalam 2 ke 3 ribu. Waktu tu saya target, okay, kalau aku start business, aku start dengan RM5. Waktu tu saya nothing, tak ada apa-apa. Kerja pun tak, saya memang 100% business. So saya bagi mak saya RM5 je. Tapi saya sungguh-sungguh saya kata insya-Allah satu hari nanti saya akan jaga mak, saya akan bagi mak jauh lebih banyak daripada ni. Bukan in terms of duit tu. Tapi nak kata tentang jaga tu, faham tak? Jaga hati dia, jaga ekonomi. Maksudnya jaga dia as macam mana kita buat sungguh-sungguh jaga. Rasa macam kalau boleh fight lah dengan adik-beradik yang kita nak jaga mak kita ni. So kalau contohnya besar kita punya betul-betul nak bantu, buat betul-betul. Dan sebab tu datang saya nombor 1 ni tak habis lagi, saya nak go deeper ni sebab betapa pentingnya untuk betulkan niat dia. Bukannya sekadar nak buat duit, sekadar macam buat duit tepi je. Dan ini tak antara ciri-ciri orang yang berjaya yang tadi, yang antara 14 orang tadi. Sebab dia jelas apa yang dia nak, dia tahu, dan of course senang tak awal-awal, of course susah. Sebab dia tak faham lagi, sebab awal-awal susah tau. Sebab dia ilmu dia macam tak matang lagi, sebab apa yang kita ajar macam jadi tak jadi. Tapi bila once dia break dah dia punya orang kata apa, breakout tu, dia punya ceiling tu dia dah break, then dia dah senang dah dia nak buat kerja lepas tu. Siapa faham saya okay? Betapa saya go deeper betul-betul tentang niat ni. Okay, nombor 2 antara ciri-ciri orang berjaya. Nombor 2, upgrade ilmu. Sebab tu upgrade ilmu kita sediakan setiap Isnin, tahu tak? Setiap Isnin. Dan even masa PKP kita bukan cakap setiap Isnin, kita cakap tentang hari-hari. Setiap malam kita cerita 2 jam ilmu, 2 jam. Daripada korang tengok Netflix, daripada korang tengok TV, tak apa-apa tu yang tak tambah korang punya ilmu hidup ke, ilmu bisnes ke. Baiklah kau tengok welcome, maksudnya dari duduk lepak dekat UKIS punya. Sekurang-kurangnya bolehlah belajar something. Daripada dengar radio tak apa-apa gelak sendiri tu. Baiklah kau sendiri belajar untuk upgrade ilmu. Dan kena tulis ayat ni. Tulis dan kena ingat dalam kepala otak, iaitu tulis benda ni. Pendapatan kita bergantung kepada kita punya ilmu. Tulis ni. Pendapatan kita bergantung kepada ilmu kita. Sebab tu ramai orang, maksudnya macam mana saya daripada dulu saya buat 1 juta 3 tahun, saya lompat kepada 1 juta setahun. Alhamdulillah sekarang dah buat 1 juta sebulan. Apa yang membezakan saya adalah ilmu. Kena belajar. Imam Syafi'i kata kalau contohnya tak larat dengan lelahnya ilmu, kau akan terasa keperitan bodohnya kau. Bukan bodohnya tu. Kalau bodoh sekali bodoh je tak apa tau. Ni sorry minta maaf terkasar sikit kalau contoh ada ni kan. Cuma saya minta maaf sikit. Tapi nak sebut balik tentang tu kan. Kalau contohnya bodoh kita ni tak impact kepada hidup kita tak apa. Tapi impact kepada life kita personally, life kita punya family, anak-anak kita, suami kita, isteri kita. Tapi kalau dengan ilmu ni susah tak belajar? Susah macam korang ni. Terus duduk dengar, ada yang dengar pakai earphone, ada yang dengar pakai speaker, sambil makan, sambil baring ke, sambil jaga anak ke. Susah tak? Of course susah. Tapi kat situ datangnya keberkatan nak belajar tu, insya-Allah Allah akan bagi. Walaupun dengar sama-sama bilik, besok aku datang balik lah untuk yang mana-mana lupa tu nanti aku dengar balik lah. Dia yang dengar balik tu, itu datangnya keberkatan tu, yang sungguh-sungguh nak ada ilmu ni. Sebab tu kalau ada orang buat Allah Muhammad, kalau contohnya dia tahu buat RM100 dia. Dia tahu buat RM100 je lah. Saya ada baru-baru ni saya pun ada tulis dekat channel intro. Nama dia saya tukarlah Kak Lin lah. Tapi anggap je lah Kak Lin ni adalah dia kan. Okay. So Kak Lin ni kita ada di WhatsApp saya, dia kata dia nak jadi part time saya. Cakap maksud tu dia nak cari kerja lah. Saya cakap dengan dia okey, boleh jadi part time. Maksudnya sekarang buat apa? Maksudnya company dia dah tutup dah. Saya cakap okey, akak sekarang buat apa? Saya panggil akak lah. Okey, akak sekarang buat apa? Nak dengar tak cerita ni? Komen sikit. Nak dengar tak? Ke dah habis dah, semua dah tutup kedai dah?
Okay, so Kak Ali ni dia WhatsApp saya dia cakap dia nak part time lah kerja. Of course, maksudnya company saya alhamdulillah kita non-stop terima staff baru. Kita terima je siapa time KP. Kau resume kau teruk sangat ke tak ada resume ke, kita usahalah untuk tapis lah. Tapi maksudnya kita ambil je lah, bergantung siapa nak kerja ke, insyaAllah kita boleh ambil lah. Tapi saya cakap dengan dia, saya cakap, okay, akak sekarang buat apa? Okay, dia kata sekarang dia kerja lah, cuma company dia nak tutup. Tu dia kerja nak part time, nak tambah dia punya pendapatan. Selain pada akak nak cari part time ni, akak ada buat bisnes ke apa sajalah, sebab saya tahu sangat-sangat musim sekarang ni mesti orang akan ada buat part time punya bisnes. Lepas tu dia cakap lah, dia jual coklat lah maksudnya. Lepas tu saya tanya dia berapa income dia dalam sebulan. Dia cakap adalah 300 ke 500 sebulan. Sikit je. Lepas tu dia cakap lah sikit je. Lepas tu saya cakap, Kak, 300 ke 500 buat bisnes online tu, ada ke tak duit dia? Ada. Dia buat tak? Itu ada ilmu tak? Saya tanya, dia dah ada pergi kelas mana-mana ke, founder ajar ke apa ke? Maksudnya sebelum ni tak ada. Dia tak tahu, tapi bila founder ajar dia buat, dia tahu tu yang dia boleh buat 3 ke 500 tu. Faham tak? So apa yang membezakan dia sebelum ni adalah ilmu dia. Betul saya cakap, habis tu Kak tak payahlah jadi part time saya. Saya punya fokus akak ni sekarang adalah akak anggap je akak punya bisnes part time ni buat macam akak punya kerja sebelum ni. Akak punya kerja sebelum ni apa? 8 jam kan? So 8 jam akak macam punch card untuk diri sendiri. Apa benda yang founder tu suruh buat? Kalau macam contohnya saya ajar, of course kena PM, buat sales, pergi, maksudnya tapi duduk je, duduk depan phone, duduk buat sale gila-gila lah. Buat sale. Maksudnya duduk 8 jam buat sale. Anggap je macam kau dibayar gaji. Tapi maksudnya bekerja ibarat macam tak ada basic. Tapi commission tu lah, commission tu unlimited. Bergantung kepada usaha kita. Kena anggap yang business part time ni adalah kita punya full time job. Kalau siapa yang tak ada kerja. Siapa yang saya tengok ada yang maksudnya siapa yang suruh rumah, tu tak apalah, maksudnya dia nak pendapat sampingan. Saya bersyukur ada antara kita punya pahlawan, saya tak tahu saya ada ke tak malam ni, kadang-kadang pukul 11 malam dia post dekat dalam grup, Assalamualaikum, sekarang baru nak masuk kerja. Saya nak rasa lepas ni kalau boleh pahlawan UK baru je cakap update dekat dalam grup. Kalau nak start nak PM kan, bagi post dulu dekat dalam grup, sekarang aku nak masuk kerja. Kerja tu apa? Start PM dulu, Assalamualaikum ke 30 orang minimum. Tu minimum. Of course kalau nak buat ekstra akan dapat ekstra. Maksudnya tapi itu nak cerita ilmu ni lah, yang cerita tentang Kak Lin tadi. Dan sekali saya cakap, Kak, 500 tu banyak atau tak? Maksudnya orang nak dapat 500 ringgit, orang nak dapatkan bantuan punya payah malam. Nak dapat internet pun susah, akak boleh dapat macam ni 500. What if kalau contoh akak upgrade lagi ilmu? Saya pun maksudnya 7 tahun dulu macam tu lah saya. Macam tu lah. Maksudnya saya dulu lagi susah. Maksudnya nak capai RM1 tu, ya Allah. Tapi sekarang ni kalau siapa yang dah ada dekat dalam group, kita siap bagi tahu khususnya siapa yang biasanya tulis lah, maksudnya akan cakap Assalamualaikum, saya tak dapat lagi saya dah buat dah apa yang Cik Afiq ajar tapi tak dapat lagi. Bila kita tanya berapa orang dah, kita suruh 30, dia buat 8 orang lah, 9 orang je. Macam mana nak dapat hasil kalau tak ikut guru yang cakap? Okay, tak apalah, let's say ada juga yang buat 30, yang nak buat 30 tapi dia tak follow cara kita buat sales macam mana. Dia just bagi link je, adalah tu, nanti kita akan bagi tahulah. Dia bagi macam tu je. So macam mana nak dapat hasil tu kalau tak follow sampai habis? Lepas tu last sekali salahkan kita. Ada salahkan kita, dia cakap HQ yang buat ni link ni, takkanlah HQ tak boleh bagi saya seal. Kau yang tak buat salah, tak ada ilmu, buat pun salah. Dan saya nak bagi tahu ni, ilmu always kena upgrade. Setiap minggu, setiap Isnin pukul 9 malam, silalah blog. Jangan buat apa-apa, jangan buat birthday party, jangan buat minuman, jangan buat makan-makan. Isnin lagi pun orang kerja ke apa ke, kalau buka PKP ke, Isnin malam blog. Cakap, aku ada training ni dengan Yukis ni. Walaupun aku tak bayar Yukis, tapi ini komitmen aku. Itu dia. Dan kita nak belajar tu, bukan belajar setakat macam sambil-sambil tu. Tapi memang kita komit dan kita beritahu family kita yang ni ada tengah belajar, yang ni real punya. Sebab bos Afiq dah turun, Cik Afiq dah turun. Saya nak duduk punya. Kalau setakat nak dengar ulangan tu boleh lah kot. Sambil-sambil masak.
Tapi kalau contohnya ni saya sekarang tengah bercakap ni real punya ni. Real punya. So, kalau contohnya yang betul-betul tengah real ni, please duduk belajar betul-betul. Ni baru start tau, tapi nak bagi tahu ramai orang bila dia buat bisnes, saya bukan nak kecilkan janitor ke apa, penyapu sampah. Saya minta maaf kalau ada yang penyapu sampah sini, tapi dia anggap kerja bisnes ni dia macam apa, penyapu sampah. Dia dah kena faham bisnes. Bila kita buat bisnes adalah salah satu career, satu-satunya career yang kau boleh kaya tapi tak perlukan sijil. Tapi kau perlukan sijil ilmu yang real punya. Even sekarang pun saya beritahu, saya ambil marketing sekarang punya apa nama dekat UiTM. Saya bagi tahu dekat kawan-kawan, biasanya kau nak ambil marketing sebab apa? Sebab biasanya orang cakap apa tau? Cakap dia nak improve business dia, nak ambil alih business. Saya terus sekolah kat dia, saya cakap, kalau kau belajar kat marketing, aku sekarang tengah belajar tau kat marketing ni, apa yang kau belajar? Saya belajar berbeza, saya punya target nak belajar degree dengan saya belajar dengan awak punya. Awak sebab nak belajar degree, sebab nak tingkat hasil, saya bagi tahu. Universiti yang kita belajar ni tak menyediakan kita untuk kita real punya business. Yang sekarang ni lah, minta maaf saya tersebut universiti pula. Yang betul punya kau pergi belajar dengan orang yang betul-betul dah berjaya. Yang betul punya, kecuali lecturer tu, dia sendiri bagi tahu, okay aku dah pernah buat bisnes ni, aku ajar kau macam ni. Tu baru betul. Sebab kalau contohnya yang siapa yang saya belajar ni, langsung belum lagi. Sebab saya pun baru bermula kan. Dah berapa bulan dah. Tapi so far yang untuk semester ni, so far tak ada apa-apa lagi yang macam betul-betul membantu gila bisnes, tak ada. Sebab saya punya big why saya untuk sama belajar berbeza. Bukannya untuk naikkan bisnes ke apa ke. Untuk naikkan sales bisnes, of course saya ada belajar. Saya pun ada cikgu saya sendiri yang setiap bulan saya kena menghadap dia, kena duduk dia macam ni. Lagilah saya bayar dekat dia pula tu. Korang dapat free, apa lagi korang nak? Tapi saya nak beritahu betapa pentingnya upgrade ilmu. Saya bagi contoh. Ni soalan, nampak tak? Cuba komen sikit, nampak tak? Ni soalan budak darjah 6. Budak darjah 1. Nampak kan? Okay. Nampak Okay. So ni soalan budak darjah 1. Macam mana perasaan budak darjah 1? Susah. Macam korang lah sekarang ni, siapa yang first time lah, first time masuk macam ya Allah, macam mana nak buat bisnes online ni, biar aku buat kerja kudrat. Maksudnya bukan saya tak salah kan kerja kudrat, ada salah, saya tak salah. Maksudnya kalau duduk dah di hadapan saya, dah ada orang nak mengajar, apa yang kau duduk je dan buat sungguh-sungguh. Maksudnya tapi nak cerita awal-awal dia susah tak? Susah. Tapi bila budak darjah 6 tengok budak soalan darjah 1, dia gelak je. Dia cakap, yang budak gelak kuat tu, saya minta maaf kalau ada saya terambil. Ni gambar Google lah, saya cakap siap-siap. Tapi saya nak cakap yang gelak tu, masa dia darjah 1 pun tak tentu tidak dia boleh jawab soalan tu. So maksudnya darjah 1 ni macam dia punya Allahumma salli Muhammad, macam dia baru nak start buat sale. Buat sale. Susahnya nak dapat RM100. Tapi bila dia dapat darjah 6, dia dah buat RM1,000, dia cakap dekat orang darjah budak budak darjah 1 yang buat RM100 tu, ya Allah, RM100 pun kau susah. Ambil sini nombor telefon, kontak kau biar aku closekan untuk kau. Itu dia. Saya bagi contoh lagi. Ni yang budak gelak tu tadi kan. Ni saya tunjuk budak UPSR punya soalan. Ni UPSR. Yang budak gelak tu tadi, apa dia jadi kat dia? Dia dah jenam. Susah. Tidur, ada nak meniru, ada nak tengok tak apa benda dia nak tahulah. Budak dah jenam yang dia rasa macam susahnya tadi. Macam contoh saya sendirilah. Dulu saya pun skeptikal. Maksudnya boleh ke buat sejuta sehari? Bukan sejuta sehari, maksudnya sejuta ni. Macam mustahil lah. Tapi bila saya tengok orang lain dah berjaya, kadang-kadang kita tak perlu tengok orang lain berjaya, kita sendiri yang buka jalan tu jauh lebih baik. Tapi masalahnya yang UKIS ni kita dah ada dah result dia. Dah ada jalan dah. So kalau contohnya setakat budak darjah 6 pengsan, budak universiti tengok je soalan ni, senyum je. Dia kata alah, aku tak payah pakai kalkulator sebab universiti kan, dia bijak sikit. So sama juga macam kita kan.
Susah nak capai 1,000 sebulan ni. Payahnya ya Allah yang tadi yang komen kan. Dia nak 800, dia nak 1,500 apa semua kan. Kita tunjuk ni budak darjah 6 ni ambil kau. Mencapai 9,800 dalam 52 hari. Dia senyum je tengok kau. Nak buat apa? 100 saya ambil meh. Meh sini biar aku buat. Dalam 52 hari je. Dalam sebulan setengah. 3 bulan tak pula. Dalam sebulan setengah. Dia senyum je. Maksudnya sebulan dalam 4,000, 5,000 macam tu. Macam. Apa bezakan dia orang? Gambar ni gambar latest lah. Saya tak tahu lah kalau tim bagi gambar lama. Tapi nak kata, dia jumpa saya, maksudnya saya tak ada macam tiba-tiba, macam saya cakap tadi lah, saya tak ada bagi kepak dekat dia. Saya tak ada bagi dia minum air kaki saya ke, tak ada. Belum lagi tak ada. Maksudnya saya ludah dekat dia punya makanan ke, tiba-tiba dia makan tu, dah pandai lah macam Cik Afiq tu, tak ada. Apa yang dia buat, dia follow je apa benda yang saya cakap. So kalau contohnya level dah dia tu, dah darjah 6, kalau dia darjah 6, dia tengok balik darjah 1, aku boleh buat lah. So sekarang ni korang darjah 1, korang sabar boleh tak? Just buat je apa benda yang saya cakap. Dan saya kata kena belajar, datang. Ni orang sama je yang datang. Orang suruh orang datang belajar. Aku bagi free. Tak nak pergi cari lagi bisnes lain. Kau nak apa lagi? Kau ilmu. Sekarang ni bisnes tu berjaya tak? Bisnes tu kalau contohnya keep going berjaya, kau give tukar, masalah apa tau? Bukan masalah bisnes tau, masalah kau. Kau tak ada ilmu. Nanti bila sampai satu level, maksudnya dah ada ilmu 10,000 ke 20,000, kita dah ajar macam mana nak capai sekian-sekian dah journey ni. Dan kau buat je. Dan insya-Allah dan kena konsisten. Dan insya-Allah boleh capai. Okay? Alright. Okay. Siapa belajar banyak? Say I. So saya nak go through laju sikit. Sebab kita nak ambil dalam pukul 11 ke 11.30. Okay. Nombor 3. Ciri-ciri pahlawan tadi dah berapa? 2. Nombor 1 apa tadi? Cuba komen balik. Nombor 1 apa? Dah hilang lah. Okay, nombor 1, niat yang betul. Nombor 2, upgrade ilmu. Upgrade ilmu ni, belajarlah dekat mana pun. Saya sangat-sangat gila belajar. Dan HQ akan insya-Allah non-stop untuk nak pastikan korang bayangkan setiap malam kita bagi free. Ya Allah, korang tak fikir ke? Diorang ni pun ada family diorang sendiri. Tapi disebabkan UKIS punya pasal, nak bagi korang pandai, kita buat sampai malam tahu tim sampai kadang pukul 11 malam dia buat. Kalau macam malam ni special lah sikit kan. Tapi kadang-kadang kalau contohnya Isnin sampai Jumaat tu, ada 11 malam, 12 malam diorang masih lagi cakap. Lepas tu pagi-pagi akan bercakap lagi dengan tim kita. Pukul 9.30 pagi, 9 pagi bercakap lagi. Diorang ni macam tak tidur. Kau tahu tak diorang ni berapa orang lah sangat? Saya bukan ada beribu lagi UKIS ni orang. Tapi sebab nak bantu tim UKIS punya pasal, pahlawan UKIS punya pasal, kita kau punya kita nak buat. Macam mana diorang ni belajar kan nanti exam diorang ni, sebab korang ni tak ada exam. Sebab exam korang ni hasil dia sales lah. Sales itu hasil dia. Okay. Nombor 3, fokus satu bisnes saja. Diorang yang sama juga saya bagi advice dekat Kak Lin tu. Dia kata dia ada buat 3 bisnes, 2 ke 3 bisnes saya tak ingat. So, saya cakap fokus dekat satu bisnes je. Ambil bisnes yang paling banyak sekali jualan dia. Ada banyak sebab. Sebab salah satunya branding kita. Kita ada salah seorang, dia brandkan diri dia sebagai Daddy Rijab. Kita ada. Dia branding kan. Sebab apa? Nanti bila saya cakap nanti, sabar dulu. Nanti bila dah sampai sales sampai 1,000, 2,000 dan konsisten, saya minta dia buat company sendiri. Tak payah nak Islam Berhad, ambil SSM Enterprise. Even sekarang ni di Enterprise company SSM dia bagi free lagi. Kalau tak buka RM70 setahun. Sekarang dia bagi free. Even tadi nama-nama tadi, kalau contohnya siapa yang betul-betul dah fokus gila-gila punya, bukan nak kata fokus gila-gila. Korang buat dulu, nanti barulah ibarat macam burn the boat lah. Buat fokus ni gila-gila, buat ni ibarat macam buat company, gunakan nama brand tu. First, gunakan nama brand, letak nama company. Nombor 2, letak nama bank sendiri. Nombor 3, letak nama domain sendiri. Domain ni apa? Macam ukis.com, ukglobal.com, yang ada .com tu, itu domain nama dia. Ni cerita benda yang
technical sikit. Korang jangan tanyalah macam mana nak buat benda itu, sabar dulu. Itu pun dalam tu. Tapi nak bagi tahu, saya tengah structure kan, korang follow je ni. Kalau contoh fokus satu bisnes je. Kalau korang buat banyak bisnes, susah nanti nak branding kan dah ambil cost nanti. Sebab tu saya tak ajar benda-benda buat posting ni masa korang tengah buat sale ratus-ratus ni. Tapi kalau siapa yang buat betul-betul, dia nak go deeper, dia nak lebih besar lagi, dan insyaAllah dia boleh capai tu insyaAllah. Okay, fokus satu bisnes saja. Kalau siapa pernah dengar Oreo, bisnes dia daripada 500 juta. 500 juta banyak tak? Banyak. 500 juta dolar lah setahun. So dia buat macam-macam. Dia buat macam-macam ni, maksudnya Oreo waktu tu, saya tak ingat tahu berapa. Ni kita ambil research daripada dia lah. Dia buat macam-macam, dia tambah manager, dia tambah staff, dia tambah apa tahu? Dia tambah produk Oreo banyak gila. Tak tahu banyak tu banyak lah. Dia buat macam-macam lah. Dia buat macam-macam. Sekarang dah berubah. Tapi nak bagi tahu, ada seorang manager ni, saya tak ingat nama dia apa, dia tukar, dia buang semua bisnes, maksudnya produk-produk dia banyak, dia tinggalkan satu je. Oreo yang satu tu lah. Lepas tu dia keluarkan yang siapa pernah dengar iklan yang apa nama? Siapa pernah dengar yang pusing, macam mana? Pusing, buka, jilat, cicak, macam mana? Pusing, cicak, jilat, makan. Macam mana tak? Aku tak tahu iklan tu. Siapa pernah dengar iklan tu? Kau tak pernah dengar? Kau kan tak tengok TV lah dulu-dulu. Oreo tu kan? Pernah. So lepas daripada manager tu, dia masuk, dia fokus dekat satu, daripada 500 juta dolar setahun, naik kepada 6 bilion. Bilion kau faham tak bilion ni besar mana? Kau kira lah, tapi nak kata naik berapa kali ganda lah? 6, 12. 12 kali ganda. Bila dia fokus dekat satu bisnes. Tu ratus juta tau punya game. Kau yang ratus-ratus yang ribu-ribu ni, kau nak buat banyak bisnes. Saya dah cakap ni, kau buat banyak bisnes kalau 10 bisnes pun tak capai 1 juta, macam mana pula kalau contohnya satu bisnes pun belum capai 1 juta, kau ingat kau buat 10 bisnes boleh capai ke 1 juta? Okay, saya satu lagi story ni. Saya ada kawan, dia buat bisnes, ramai punya dia buat bisnes ni lah, dia buat bisnes makanan. Saya advise dia. Sebab saya ada kawan-kawan, maksudnya kawan kadang-kadang tanya apa semua. Maksudnya tengok diorang tanya, kadang-kadang diorang bayar tahu tak? Diorang bayar saya tahu tak? Yang korang ni dapat mingguan pula tu, saya tanya lagi dekat dalam grup. Saya advise lagi. Lepas tu kalau ada orang macam, okay, macam mana Encik Afiq? Kalau saya free, saya dapat jawab. Kalau tak, tim HQ akan jawab, akan PM. Tapi dia kata ada setengah kawan saya ni, bukan setengah, memang ada seorang ni, dia datang dekat ni, saya. Waktu tu dia buat bisnes makanan lah. Sina apa tak kira, tapi dalam balang lah kata. Waktu tu sale dia dalam tak ingat lah berapa. So adalah dalam 30,000 macam tu. So dia macam ni tau, bila kita dah sampai level 1 juta sebulan, so macam dah jenam tadi, nampak tak? Bila kita 1 juta sebulan, kita dah tahu dah gap. Kalau kau buat 30,000 kan, kalau kau buat benda yang lain ataupun kau buat benda yang salah, kau just follow je. Maksudnya kalau kau jalan tegak macam ni, insyaAllah kau boleh capai macam aku, macam tu. Tapi dia tak senang lah, of course dia ada susah, dia ikut situasi apa semua. Tapi dia level kat sini, so saya boleh advise dia. Faham tak macam tu? Saya ibarat saya dah jenam tadi. So sekarang dia darjah 1. So Alhamdulillah sebab dia dengar cakap saya. Waktu tu dia cakap, okay, dia tengah buat bisnes makanan yang dalam balang, kuih saya rasa 30,000. Maksudnya abang tu dia kata, Fik, aku rasa aku nak buat minyak wangi punya bisnes. Cakap, saya tanya dia, kau buat bisnes dalam balang ni, makanan dalam balang, senang ke susah? Dia cakap, of course susah. Aku pun cari staff lagi, duit lagi, bukannya untung sangat pun. Dia dah cakap tu siap-siap dah. Tak untung siap-siap, kau memang nak kena smash dengan aku. Sebab tu kau senang jadi pahlawan ni agent, kau tak payah fikir benda-benda kilang tu apa semua, biar kita orang sakit kepala. Even contoh customer korang, ini saya kena cakap juga, customer pahlawan biar HQ yang handle. Maksudnya terutama customer yang cinggir ni, cinggir pula, so minta maaf kalau contohnya ni kan, bukan cinggir lah, saya ambil RO punya ni kan, yang apa banyak songeh tu, banyak songeh. Ni kita dah close lah, korang jangan bagi prospek pula dekat HQ. Prospek korang lah close.
Ni nak cerita customer yang kadang-kadang barang dah sampai, lepas tu barang tu kadang-kadang rosak. Kita kan makanan, tapi so far alhamdulillah sebenarnya isu makanan rosak ni kebanyakannya berlaku dekat delivery. Kita bukan salah, bukan salah pahlawan. Ada pahlawan malu bila barang rosak. Cakap jangan malu, bukan salah HQ, bukan salah pahlawan. Cakap yang hantar barang tu delivery. Maksudnya post laju, kita punya post laju. Of course kita banyak ni juga. Maksudnya kita banyak adjust juga dekat situ. So bila contoh ada macam tu, ada banyak komplain customer pun HQ yang uruskan. So itu senang sangat jadi pahlawan bila jadi agent. Tak payah pening banyak fikir. Ni nak batak ni, nak fikir, nak buat benda semua. Ni saya nak sama yang kawan saya tadi tu. So saya cakap dengan dia, kenapa kau nak buat minyak wangi? Kau payah, kau dah kena buat balik daripada kosong, kau kena start balik cari bisnes. Dah lah, minimum kau kena buat satu bisnes ni setahun kalau boleh. Sebenarnya bukan setahun, 3 tahun kalau boleh. Tapi first milestone setahun dulu, kau lepas ke tak? Nanti itu dalam ilmu tu saya bagi tahu. Lepas tahun ni sepatutnya tahun kedua, sepatutnya sales naik double tahun kedua. Kalau orang ada ilmu. Sebab tu saya tadi daripada 1 juta dalam masa 3 tahun, saya boleh melompat tiba-tiba buat 1 juta setahun, melompat 1 juta sebulan. Macam mana? Betul tu ada ilmu ni. Tapi nak kata kena fokus. Kalau tak fokus, tu akan menyebabkan dia jadi susah. So dia kena start daripada awal, dia punya energi, dia punya masa, dia kena berfikir. Semua benda tu, dia kena fikir dekat 2 bisnes yang sangat-sangat susah. Baik dia fokus dekat satu je. Sebab tu ni saya nak beritahu, kalau contohnya dah pahlawan UKIS, dah jadi pahlawan UKIS, fokus jual UKIS sahaja. Fokus sampai jadi. Fokus ni selagi mana belum capai macam yang orang dapat 10,000 darjah 6 tadi, selagi tu tak payah buat bisnes lain. Maksudnya kalau bukan capai, bukan masalah bisnes, masalah kau tak ada ilmu, kau tak tahu macam mana nak buat. Tu dia. Tapi nak kata betapa pentingnya fokus. Mana lagi best? Cuba komen. Mana lagi best? Satu bisnes pening tau. Satu bisnes 10,000 dengan 3 bisnes 10,000. Pening babe. Kejap-kejap tukar ni. Saya dulu lagi bukannya 3 bisnes. Saya dulu buat 10 ke berapa? Beratus-ratus produk saya. Ada kedai lah. Yang kedai tu pun 10,000 pun saya tak ada. Tapi bila saya jual satu je, ambil kau melompat dulu, masa dulu. Ambil kau 30, 50,000 buat 100,000. Itu dia orang ada ilmu, nampak? Siapa belajar sesuatu malam ni? Ni baru welcoming session tau. Adalah salah satu ciri-ciri pahlawan berjaya. Pintu masuk ni kalau contohnya pahlawan gagal, dengar cakap bos pula, cakap guru ni, saya tak tahu nak menggelarkan diri apa. Tapi saya nak kata, insyaAllah saya boleh bantulah, insyaAllah. Kau akan menghadap muka ni setiap minggu. Tak pun hari-hari. So insyaAllah kalau ada orang ilmu, insyaAllah lagi best. Even kalau contohnya lately saya ada nak ambil satu office pun, even kalau macam tu pun, orang yang tak ada ilmu pun dia salah ambil macam mana tempat dia, macam mana dia punya kebesaran size office tu. Benda office tak ada kena, tapi nak buat keputusan perlu ada ilmu. Okay, seterusnya 4, trust the process. Ni macam saya cakap, saya laju sikit lah. Maksudnya dah 10.30. Saya cakap maksudnya Allahumma salli Muhammad, trust the process, sabar je. Dah nampak orang lain berjaya, persoalkan balik diri sendiri. Kenapa aku tak boleh? InsyaAllah kita boleh. Soalan dia, aku tak tahu je, itu je. Then macam mana nak tahu? Kita belajar. Belajar, buat. Bila kita buat, kita dapat belajar. Lepas kita belajar, kita buat. Tu dah bahasa yang saya selalu sebut kan. Belajar untuk buat, untuk belajar, untuk buat, untuk belajar, untuk buat, untuk belajar. Untuk buat. Lepas buat kan ada kesilapan apa semua. Untuk apa? Untuk belajar. Lepas belajar kan kita nak ni untuk buat. Lepas buat untuk belajar, untuk belajar, untuk buat, untuk belajar, untuk buat. Nampak tak? Itu ni paradoks lah. Maksudnya dia takkan berhenti. Lepas belajar buat, lepas belajar buat. Tapi untuk buat. Lepas untuk belajar, untuk buat, untuk belajar, untuk buat. Okay? Seterusnya. 5, buat sampai habis. Saya cakap tadi, ada yang tadi tu masih buat lagi. Supaya dia nak kejar, dia nak fight orang yang paling tertinggi tu tadi. Biar dia lakarkan poster lama tu, kalau boleh dia nak buang dah. HQ, dia nak pastikan numbers baru. Nak pastikan HQ UKIS ni keluarkan poster baru untuk dia. Tapi ada orang dia dah berhenti, dia pergi buat bisnes lain, dia buat benda lain.
Dia dengar projek, apa nama projek Cobase lah, projek itulah, dengar 7 tahun lagi akan boleh capai ni. Kau ingat senang ke nak capai terus jadi kaya raya macam tu? Pun sama kena ada ilmu. Okay, satu fokus dan sabar. Okay, orang bisnes, okay, ni salah satu orang cakap orang bisnes cakap pandang peluang. Dan kena faham juga kadang-kadang saya faham sangat bila pahlawan baru masuk kan, ejen baru masuk, mindset dia rasa macam macam mana orang nak buat duit zaman sekarang ni, nak jual sekarang ni duit apa nama PKP, bukannya orang ada duit. Kau je tak ada duit, kau jangan pandang orang lain tak ada duit. Sebab tu orang bisnes cakap pandang peluang. Dan hopefully siapa malam-malam ni, dan saya tak share untuk slide ni, dan jangan screenshot apa semua, tapi just nak nampak je. Saya dah tunjuk sikit maksudnya. Ni saya bagi real punya. Kalau ni kita cerita market share ataupun ekonomi yang ada dalam pasaran sekarang, duit yang ada dalam pasaran yang tengah terbang sekarang. Kerajaan ceritalah tak ada duit ke apa ke, tapi kerajaan tak ada duit tu sebab dia taburkan habis duit dia dekat rakyat. Rakyat je sekarang ni orang kata menyimpan ke apa, tapi kalau kau pandai close, insya-Allah duit tu akan pergi kat kau. Ni contoh ekonomi penjawat awam. Maksudnya diorang ni bekerja dengan kerajaan, kerja bomba ke apa ke, tak kisahlah, frontliner ke apa ke, diorang ni tak diberhentikan kerja walaupun PKP. Kena faham tu. Maksudnya diorang dapat gaji full walaupun PKP, walaupun PKPP, PKPD, macam mana lagu tu? PKPP, PKPD, PKPD. Kau jangan bagi aku nyanyi. Tak kira lah P banyak mana pun. Diorang ni kena still gaji dapat penuh. Siapa setuju dengan saya? Betul tak? Ada tak kawan-kawan? Cuba komen, ada tak? Kalau ada tak apalah, kita bertanya sebab dia. Kalau kena berhenti pun saya rasa sebab tak tahulah, saya pun tak tahulah sebab apa. Biasanya kalau teruk sangat perangai ni pun, biasanya dia akan ubah dia punya tempat lah, tapi dia takkan dibuang. Kalau penjawat awam, ada tak? Kau kenal tak? Tapi so far betul tak cakap saya? Orang yang kerja kerajaan ni so far tak ada lagi. Biasanya kerja swasta lah. Maksudnya gaji diorang penuh tak? Tapi nak beritahu penjawat awam yang ada dekat sekarang ni adalah 1.6 juta orang. Okay, saya nak beritahu Malaysia ada 30 juta tau. 1.6 juta je. Kecil tak kecil? 30 juta, 1 juta. Kecil tak kecil pun besar lah juga. Maksudnya berbanding dengan kita kan. Darab dengan RM2,000. Ni nak cerita maksudnya gaji diorang kan, diorang dapat RM2,000. Maksudnya itu kalau gaji RM2,000 tau. Macam contoh saya punya mak saudara, ada tak saya punya dalam ni kan? Mak saudara saya gaji dia lebih banyak sikit. Bukan RM2,000, dapat banyak lagi. Maksudnya RM2,000 ni adalah yang paling kita panggil grade yang biasa-biasa. Tapi biasanya gaji diorang RM2,500. Kalau grade diorang tinggi sikit, kalau grade 41, grade 44, saya pun tak erti sangat lah. Gaji diorang dah start RM5,000. Ada juga yang pencen, diorang punya gaji masih jalan, yang tak meninggal lagi. Korang jangan lupa tu. 1.6 juta orang darab RM2,000, maksudnya duit tu ada dalam bank diorang yang korang tak pernah tahu, tak pernah buka pun bank diorang. So sebab tu jangan skeptikal kat diri sendiri. Jangan ingat kau tak ada duit, orang lain tak ada duit. Sebab tu korang nak ambil duit orang kat luar ni, masuk dekat dalam bank kau. Macam mana nak buat? Kena ada ilmu. Ni siapa yang malam ni saya cerita ni baru dia tahu. Dan jangan cerita kat orang luar pula. Dah cerita kat orang luar, cerita kat dalam ni, kita pahlawan-pahlawan UKIS je lah buat duit banyak. 1.6 juta orang, darat 2,000, ada 3.2 bilion tu tak? Kau ada tak 3.2 bilion tu? Tak ada. So kita berjual je dekat siapa-siapa. Kita tak pernah tahu berapa diorang dapat PTPTN, berapa diorang dapat SSPN, berapa dapat company bagi dividen, berapa dalam bank diorang tu. Jangan tanya, kita hanya share je kepada diorang. Nanti ilmu nanti kita ajar, kita sebenarnya bukan jual. Kita tak boleh jual. Tak boleh. Kita share saja. Lembut kan? Tak boleh jual. Kalau cakap dia minta harga ke? Tak boleh. Takkan tak boleh. Cakap harga memang mahal. Nak RM50, RM100. Tapi kalau kau beli sekarang RM25. Aku share link kan kau kau seorang. Tu tips dia. Tunggu 32 bilion ni, kau ada ilmu, insya-Allah kau boleh capai benda ni. Tu pejabat awam tau. Kita lupa ke ada ekonomi untuk swasta lah, yang staff-staff yang maksudnya pekerja yang company-company JLC ke, company yang maksudnya yang tak ada nak kata underdog, tapi kira swasta ni saya kira 15 juta.
Maksudnya 15 tambah 1 juta tadi 16 juta. So kita anggaplah 15 juta tak ada kerja. Tapi saya nak bagi tahu kalau ikut dalam orang kata apa Allah Muhammad dalam statistik saya pun tak ingat. Tapi dia punya statistik kan dalam 1 juta je dia punya orang kata apa yang tak ada betul-betul tak ada pendapatan. Maksudnya yang baki lagi mungkin sebenarnya diorang ada je. Ni nak cerita ekonomi tu tak cerita masuk bisnes lagi tau. Orang bisnes ni lagi lah kau kaya-kaya yang kau tak pernah tahu pun. Yang sebenarnya yang cerita social media yang viral-viral tu sikit je sebenarnya berbanding daripada orang kaya raya yang tak famous. Kau kena faham tu. Yang sebenarnya yang diorang tak famous, yang diorang lagi lah menyumbang lagi banyak. Masa tu siapa yang baca? Saya pun masa tu saya bercakap dengan isteri saya kan. Kita orang baca lah satu artikel tu McDonald sedekah 40 juta. 40 juta. Betul 40 juta? 40 juta ke 40 ribu, 400 ribu. Betul ramai orang komen. Wah banyak ke apa. Saya cakap dalam hati, 40 juta McDonald bagi. Ya Allah sikitnya McDonald kedekut punya kau nak bagi sedekah. Tapi tak apalah. Tu orang kata apa, company luar kan. Maksudnya saya tak tahu lah. Tapi kira okey lah, bagus lah dia sedekah. Sebab saya ada kawan-kawan, maksudnya saya punya circle yang sebenarnya diorang sedekah lagi banyak daripada tu. Maksudnya korang jangan anggap maksudnya orang lain ni tak ada duit. Cuma kau je tak menjual kat diorang. Dan malah diorang ni still membeli dan rahsia dia tak beli dengan kau, dia beli dengan orang lain. Itu lagilah malang. Lagilah kau ni malang pak kaduk betul lah. Aku nak cerita ni. Duit punya banyak dalam pasaran. Kau tak buat betul-betul, tak buat sungguh-sungguh, tak buat serius, tak buat the best. Orang lain dah ambil dah rezeki kau. Dan kau jangan salahkan rezeki, tak salah alamat lah apa benda. Kau baik kau cakap macam tu kan, baik kau tak payah makan, kau duduk je depan makanan tu, biar makanan tu terbang sikit kat mulut kau. Bukan marah ni, nak cerita. Okay. So nak kata ada 30 bilion kita punya produk ni RM25, RM99. Kalau Freedom Box tu kita punya nilai dia 200, kita jual RM99. Memang harga rugi lah. Memang nak bagi Yuki si punya pahlawan ni senang jual. Duit dalam pasaran yang diorang tak bagi tahu yang ada 3 ni. Okay, saya dah habis lah untuk yang nak cerita ni. Ni tak termasuk dengan sekarang musim PKP ni yang kerajaan bagi macam-macam lagi dekat rakyat. Tak cerita lagi tentang, saya pun tak tahulah sebenarnya ada je bagi bantuan, saya pun tak tahu Sina lah yang EPF tu apa nama, tolong seorang komen siapa tahu tu. Sina, Allah Masallah Muhammad. Mak saya pun ambil juga tu. Apa nama tu? Korang tak tahu apa tu? Yang boleh keluarkan duit EPF tu. Alah, korang tak tahu tak tahu tak apalah. Sina. Sina, terima kasih. Sina tu banyak tu tak ada orang keluar kan. Biasa je. Diorang ni kadang-kadang diorang buat keluar, lepas tu dia pergi beli perabot, dia beli. Maksudnya beli untuk rumah. Salah ke tak? Of course tak salah. Maksudnya sepatutnya kita kena ada time tu. Kau Aisina daripada beli perabot ambil. Jom beli UKIS ni lah, support aku. Ada korang dapat komisen. Tak dapat 30 bilion, kau dapat RM30 ke 30 ratus ke 30 ratus dah 30 ribu kan. 3,000 ke komisi, dah kira okey dah. Tapi kena usah, saya nak bagi korang nampak sebesar-besarnya yang ya Allah, banyaknya duit dekat dalam Malaysia ni. Kenapa aku tak kaya-kaya? Dah tak belajar. InsyaAllah. Kita kaya raya ni bukan apa. Maksudnya kita bukan nak tunjuk pun kat luar pun. Kita sebab nak sedekah dan kita nak bantu lagi. Macam mana HQ bantu pahlawan kena bantu balik orang susah dekat luar sana. Itu perjuangan kita. Itu yang saya nak letak dekat diri semua ni. Saya tak nak semua pahlawan ni bila dah kaya raya nanti, saya cakap ni sebab ni pintu masuk tau. Sebab saya tak tahu ilmu yang saya bagi nanti insyaAllah akan ada yang datang yang jutawan. Mungkin ada yang tak dengar cakap saya, ada yang tak percaya cakap saya. Terpulang, tak kisah, saya tak kisah. Sebab saya dulu, bisnes saya dulu yang lama pun, maksudnya saya pernah berlaku kejatuhan sebelum ni. Bila diorang tak percaya tak apa, tak ada masalah. Tapi bila kita bangkit semula, orang-orang yang lama ni diorang bercakap semula. So tak kisah. Tapi saya nak bagi tahu, suatu hari nanti akan ada anda ni yang tengah masuk ni, insya-Allah saya doakan anda, kalau yang buat betul-betul datang ilmu, berkatnya ilmu, buat sungguh-sungguh, memang niatnya yang baik, akan suatu hari nanti akan jutawan, akan kaya raya. Please bantu balik orang-orang susah. Bantu balik, niat balik. Tak kira lah bantu masjid ke tahfiz ke, bantu, tak kisahlah apa-apa.
Tapi ni lah sebenarnya bisnes kita. Saya nak bagi tahu ni. Saya tak pasti ada ke tak dalam ni yang Chinese ke Indian. Saya okey je, tak ada masalah. Saya nak bagi tahu. Saya okey, tak ada masalah. Tapi saya nak bercakap khususnya kepada orang Islam sama agama dengan saya. Saya nak cakap bangunkan ekonomi kita punya agama kita sendiri. Kita bantu agama kita nak bantu untuk tegak dekat muka bumi ni. So kita pun sangat-sangat percaya, kita punya kepercayaan sini, kita tahu kalau contohnya tertegaknya ekonomi Islam di muka bumi Allah Ta'ala ini, akan berkatlah semua dekat dalam masyarakat ni. Masyarakat, negara, kita punya generasi ni sebenarnya bisnes kita, perjuangan kita. Bukannya jual coklat. Saya dah bagi tahu awal tadi. Ni kita bukan bisnes jual coklat je semata-mata. Siapa nampak sesuatu malam ni? Dan inilah yang saya bagi tahu, yang saya cerita, saya punya perjuangan sejak saya umur, maksudnya lepas SPM. Saya bagi tahu tadi yang kawan-kawan saya lepak, kawan-kawan saya dah tak cari kerja, dah tak kisah. Bila sekarang ni baru dia nak cari kerja ke apa ke, saya dah start running dah. Maksudnya saya bukannya start from zero balik dah. Sebab roda saya dah start berpusing. Saya dah speed dah bertahun-tahun untuk perjuangan ni. Walaupun saya tahu perjuangan saya bukan untuk dunia, tapi saya tahu perjuangan saya ni, ekonomi ni bukan untuk saya, tapi saya nak kembangkan juga betapa saya nak ni. Kalau contoh saya ada USB kan, saya nak masuk perjuangan saya buka ni, masuk ni, login pula apa nama? Install ni, nak install balik dekat korang ni. Install ni betapa kau buat bisnes ni, bukan buat bisnes tau semata-mata ni. Kau perjuangkan ekonomi Islam, ekonomi masyarakat, negara. Bila negara tak kisahlah dia Indian ke, Chinese ke, Muslim ke khususnya, akan dapat rahmat. Daripada siapa? Daripada kau sendiri. Daripada kita sendiri. Dan jangan fikir nak ubah dunia lah. Kalau contoh, kau kena faham ni, kalau contohnya kita dapat ubah dunia satu manusia tu pun, itu pun dah cukup dah untuk kita. What if kalau contohnya manusia tu ramai yang kita dah bantu? Macam contoh alhamdulillah sekarang saya berada dekat mana saya berada sekarang, saya boleh bantu 3,000 7,000 ejen UKIS, maksudnya pahlawan UKIS. Diorang dengar ke tak dengar ke, ni pahlawan saya. Saya tahu diorang nak masuk, saya tahu diorang ada niat, diorang duit tak ada. Saya tahu kita dapat banyak sangat PM, WhatsApp, DM situasi diorang macam mana. Sebab tu kita struggle. Macam saya cakap tadi, saya boleh malam ni, saya boleh pilih untuk nak rehat, untuk nak tidur terus. Sekarang berapa? 10.52, tidur terus ke nak buat apa suka hati saya lah. Tapi saya pilih untuk duduk dekat sini, walaupun korang tak bayar apa saya 1 sen pun. Tapi ni sebab perjuangan saya tak tidur selagi mana saya tak capai apa benda saya nak buat. Okay, next. Okay, so nak kata jumlah duit yang ada dalam pasaran 3.2 bilion tambah 30 bilion sama dengan 33.2 bilion. Dan kalau contohnya duit-duit ni jatuh dekat tangan orang yang salah, saya tak cakap dekat orang Islam ke China, macam saya cakap kalau orang yang salah ni tak kira dia Islam, kalau salah tetap salah. Tapi nak bagi tahu kalau contohnya dia jatuh dekat tangan orang yang salah, duit ni dia akan jadi benda yang salah, impak kepada keseluruh masyarakat dia. Jadi saya cakap apa-apa berkenaan tentang masyarakat masyarakat, kalau korang rasa tak kisah masyarakat, korang jangan lupa kalau contohnya kita ada anak, saya selalu fikir saya risau sangat-sangat anak saya kalau korang tak tahu, Yuki nama dia, Yukis.com tu, Yuki tu kita ambil daripada nama anak saya sendirilah. Maksudnya saya risau takut anak saya terimpak kepada keburukan masyarakat. Contohnya masyarakat ni jadi buruk, Allah tak berkati kawasan tu atau negara tu atau negeri tu. Contoh Allah bekalkan ada orang jahat ke, tukarkan masyarakat tu sebagai maksudnya buat tengok benda-benda tak elok. Nampak tak impak sangat-sangat besar. Tengok benda tak elok, suka mencarut family dia. Masalah dia kalau family dia sendiri tak kisah. Tapi kalau family dia hantar tiba-tiba sekolah sama dengan anak saya tak ajar anak saya mencarut, tiba-tiba anak saya balik rumah dia mencarut. Dia belajar dari mana? Daripada kawan dia. Kawan dia datang dari mana? Daripada keluarga yang tak baik. Keluarga yang tak baik ni mana didikan dia? Daripada besar dia, masyarakat. Maksudnya daripada generasi-generasi dekat sebelum ni. Nampak tak impak dia? Saya cakap ni, korang cakap lah, saya
saya bluffing ke apa kan. Tapi itu kalau contohnya hujan, saya kena bagi tahu ni. Kalau hujan tak turun dekat satu tempat, hujan dia akan turun dekat seluruh tempat. So kalau contohnya apa berlaku bencana, Allah turunkan bencana dekat seluruh tempat, tak kira dekat dalam tu baik atau buat orang jahat. Tapi kalau Allah turunkan nikmat, Allah turunkan rahmat, akan turunkan semua dekat semua kita. Termasuk dalam keluarga kita, anak-anak kita, mak ayah kita. Nampak tak? Ya, lagi besar sebenarnya instead of buat bisnes je. Ni dah macam sembang-sembang. Boleh ke tak ni? Tapi saya nak kata ni style sembang saya dengan kawan-kawan saya. Kawan saya yang jutawan, milioner, bilioner, yang diorang ni bincang untuk umat, dia nak bantu lagi perjuangan biar ramai lagi orang Islam ramai lagi buat bisnes, biar lagi ramai kaya raya untuk nak bantu lagi masyarakat, nak menjadi lebih baik lagi, bukannya masyarakat yang sampah. Dan kita tak ajar pun korang, belum lagi, saya tak ajar lagi korang buka TikTok gile-gile tu, belum lagi. Itu masyarakat yang kita perlu improve lagi benda tu. Okay, so barulah start buat duit. Nampak tak? Okay, bersedia? Siapa belajar sesuatu? Say I. Siapa rasa semangat dia, rasa macam aku rasa aku dah pahlawan dah sekarang, aku rasa macam itu nama dia pahlawan kita bagi. Kita suruh you untuk berperang, angkat senjata. Bukannya angkat senjata apa, tapi bermulakan daripada kecil dulu. Saya pun bermula daripada kecil. Tapi bila insya-Allah ada peluang untuk besar, itu tugas kita sebenarnya. Okay, so bagaimana nak start buat duit? Senang je. Kalau dalam Allah Muhammad, dalam UKIS ni senang. Daftar affiliate, copy link, boleh terus promosi link. Kalau ada orang beli dari link kita, dapat commission. Dah, settle. Nanti saya akan tunjuk ke tutorial terus. Okay, sekejap Okay. So, macam mana nak buat ni? Saya tunjuk terus. Okay. So, senang je. Mula-mula, okay. Mula-mula buka je hq.com UKIS. Nanti untuk link ni pun kita akan bagi. Okay. So pertama sekali buka HQ UKIS, okay, klik affiliate. Affiliate ni apa? Affiliate ni kira macam orang tengah lah, orang tengah. So biasanya orang panggil dropship. Affiliate dengan dropship ni sama level lah. Tapi saya memilih keputusan untuk tak buat dropship. Saya suka affiliate. Biar supaya team kita, maksudnya you lah, anda lagi cepat buat duit. Ada banyak sangat sebab yang saya buat, sebab saya nak pastikan senang buat duit. Itu saya punya fokus, nak pastikan anda senang buat duit sebagai pahlawan. Kita tak nak susah payah apa semua. Okay, so klik affiliate. So keluar kat sini, klik sebagai daftar sebagai agent. Saya ajar siapa yang dah sifu-sifu, dapat power dekat dalam ni, korang dengar ni, sebab bagi adik-adik ni dengar. Boleh bagi support sikit, bagi semangat. Okay, daftar sebagai agent, klik. Okay, lepas tu isilah ni ID agent, handsome nanti sikit. Kat sini kalau nak letak nama brand sendiri, tak payah pening lah. Brand yang paling bagus apa? Brand nama sendiri. Nama sendiri, Afiq Ikhwan ke, ikutlah terpulang. Tulis apa semua. Okay, recapture, daftar. Bila daftar, tengok email, login balik, log masuk. Lepas tu anda akan dibawa ke sini. Ini nama dia dashboard. Boleh tengok ni. Dan boleh login ni dekat phone ataupun laptop. Okay, lepas dah login sini, benda pertama sekali pergi kat link affiliate. Allah. Okay, pergi dekat link affiliate. Maksud sini kan, link affiliate. Pergi dekat ni, dua ni, saling link. Dia ada dua, satu link yang ada belakang ni satu. Tengok saya orang pertama lah, mestilah. Saya daftar tu, saya pastikan saya orang pertama. Tapi saya tak guna lah, saya punya kan. Okay, so ataupun nak guna nama brand kita. Ni saya letak je lah, Afiq 101. Okay, so terpulang nak guna mana. Ada orang suka guna, dia tak suka, dia nak keluarkan brand dia. Tapi saya lebih suka keluarkan nama brand sendiri. So bila orang saling link, so kita bagi link, link dia akan buka kat sini lah. So kat sini kita akan update lah mengikut kita punya ni. So kalau contoh ada orang beli, dia scroll dia beli, dia berminat lah, best lah kat sini, ada macam-macam, lepas tu dapat free lah itu, ada cabut tambah tua, ada. Tengok, sebab tu saya suka affiliate. Kalau contohnya kalau dropship, korang kena closing benda-benda ni, korang boleh tak letak gambar apa semua. Maksudnya susah sikit kan, maksudnya letak tulisan macam-macam apa semua dekat WhatsApp kan. Sebab kalau dropship kan benda WhatsApp,
Siapa yang tahulah, siapa yang tak tahu tak apa. Tapi senang cerita tu je basic je. Kalau kita bagi link, share link orang beli kat sini kan, orang beli pun senang je. Beli daftar nama, panggil nama, buat macam beli Shopee, follow je satu-satu. Ni buka, okey kita nak beli apa, okey tekan satu. Nak beli apa, oh suka benda ni, okey. Kalau tak ada kupon, kupon ni special lah untuk pelanggan-pelanggan ke, adalah kita ada bagi. Okey. Lepas tu isi lah borang ni, alamat ni tulis betul-betul. Jangan kita letak Sabah tu dekat Negeri Sembilan, nilai dekat Negeri Sembilan nilai bukan dekat Selangor. So korang viral juga, so kena pandai. Kan lagi dia masalah dekat tim kita nak isi, so bayar, berapa ni kena bayar. Okay, bayar pun kita ada pilih, nak transfer credit card ke, nak transfer online ke, nak machine deposit ke, semua macam-macam ada. So senang, tengok nampak kita permudahkan. Tengok dia bayar dekat HQ maksudnya, tapi anda dapat commission. Nanti boleh tengok commission dekat dalam dashboard. So pastikan nama dekat bawah sekali ni nama anda, dan jangan risau kalau contohnya bukan nama ni. Kalau buka dekat device lain tiba-tiba nama anda, tapi device anda sendiri nama orang lain. Maksudnya ejen yang sebelum ni dah tapak dah nama anda. Tapak tu bertapak kaki ni biasanya dia akan lekat selama 999 hari. Apa kelebihan dia? Maksudnya contohnya anda sebagai ejen kan, anda share link kepada anda punya customer. Bila customer anda tu dia dah beli sekali, tiba-tiba next time, nampak tak? Next time kataan dia. Next time dia beli lagi UKIS tu. Dia beli lagi, anda akan dapat komisen lagi. Sebab tu kita dapat banyak sangat kes, tiba-tiba dalam tidur, tiba-tiba dapat komisen. Bila dia dapat email, dapat komisen. Sebab apa? Sebab ni lah link ni kita bagi. So kalau contohnya tak nak, so kita ajar macam mana nak clearkan cache. Clear cache ni ada video dia lain, tak ada masalah. Tapi jangan sibuk sangat tentang hal benda ni lah. Tapi so far kita tak ada masalah tentang hal ni. Yang kita dapat banyak, itulah yang isu bagi saya tadi. So jawapan kepada isu tu adalah fokus, share je sebanyak mana mungkin. Dia jadi sedih tu sebab dia punya pelanggan satu orang. Satu orang. Kalau contoh hilang ni habis rasa meninggal, rasa macam tak nak lah buat bisnes, aku nak jual almari pula lah. Depan saya ada almari, so macam nak jual almari pula, tak nak jual coklat UKIS, sedih pula. So tak apa, cakap balik dengan tim kita. Boleh apa-apa cakap je dengan tim kita. So far tak ada lagi isu pelanggan lari ambil ke apa, jangan risau, tak ada. Kita tak ada isu tu, okay. Tapi nak kata sangat-sangat mudah. Maksudnya just cakap je, kita ada jual lah coklat, then kau minat coklat tak? Okay ni cuba kau tengok dulu link, kau berminat. Ataupun adalah cara kita closing, ada cara-cara dia lah. Tapi hari ni saya akan cerita yang paling simple sekali. Right? Okay. So kembali kat sini. Okay. Oh Allah, tengok je lah kejap sorry. Alright. Okay. So bagaimana start buat duit? Saya dah cakap tadi, senang je, daftar. Saya dah tunjuk tadi. Daftar, copy link, boleh terus promosi, dan pastikan link tadi tu kalau boleh simpan. Lagi bagus pergi dekat bit.ly. Lagi bagus bit.ly. Pergi pendekkan link. Tu nama dia, URL shortener. So maksudnya kalau contohnya orang search contohnya bit.ly/ chocolate daddy Rijab contoh. So maksudnya kat situ dah branding cantik lah. So kalau contoh orang klik, dia akan pergi ke link tu. So contoh tadi, kenapa get started ni? Ni senang ni. bit.ly get started for free. Ni saya tak tunjuk lah, senang ni. Saya rasa saya macam salah je masuk. Aku carilah shortener link. Shortener URL. Banyak. Shortener URL tu berlambak free. Okay, so seterusnya maksudnya pendek ke tu, link tu tapi simpan supaya nanti kita senang nak keluarkan balik. Okay, seterusnya apakah cara paling cepat nak dapat sale? Tiga ke saya, hopefully 3 lah rasa betul. Pertama, WhatsApp personal 30 orang, ni paling simple. Sebab biasanya orang ajar post dekat ni lah. Okay, sebab post apa semua ni biasanya kena faham, posting ni dia bising. Maksudnya orang tak personal touch, kena faham. Okay, contoh lah, nampak tak saya punya ni kan, okay, ni contoh iPad, maksudnya contoh ni phone kan. Biasa kalau contohnya dekat Facebook, dia garu, tahu garu tak? Dia garu Facebook, kalau contoh kita post kat Facebook kan, dia garu tu scroll lah. Dia scroll,
Kalau contohnya dia suka cara kita posting, cara posting pun kita akan ajar lah nanti, tapi maksudnya cara nak paling cepat nak dapat sales, guna cara ni dulu. Okay, boleh tak boleh? So WhatsApp personal 30 orang. WhatsApp ni apa? Tanya je, Assalamualaikum, bagi salam dulu, Assalamualaikum, dia ada jawab dulu. Ni ada orang saya sangat-sangat tak suka, dia pergi post dulu personal panjang-panjang dulu. First time, saya dah cerita first time. Kalau yang kemudian kita dah create engagement, tu saya dah cerita lain lah. Tapi nak bagi tahu, bagi salam dulu. Assalamualaikum, 30 orang, biar ada orang reply dulu baru tanya. Tanya family kau ada siapa berminat coklat? Nanti dia cakap lah anak dia ke, dia ke, okay, ataupun dia cakap biasa-biasa je, kita orang okay tak okay je lah. Then baru bagi tahu aku support sikit. Dia ada ayat dia. So tak adalah saya nak ajar sekarang kan. Tu adalah dalam ilmu dia. Maksudnya saya dah ceritalah 2 jam punya setiap minggu punya weekly coaching, ada ajar macam mana nak guna skrip dia. Tapi as a first time boleh guna cara macam ni. Dan banyak hasil, even yang tadi-tadi pun Ibu Masita, Dedi Rejab, saya percaya yang diorang guna cara yang sama je. Tanya macam ni je, okay. Lepas tu share link. Kau berminat, sebab sekarang ada offer, sepatutnya harga RM50. Kita tak tipu tau. Haram, saya kena beritahu, haram tipu dalam bisnes. Kita kena cakap nilai. Nilai coklat ni sebab ni coklat premium. Tapi memang coklat premium. Kita memang dapatkan kotak dia yang lebih baik. Coklat dia yang bukan calang-calang punya yang kita buat kalau perasa cantik lagi. Lepas tu kita namakan coklat premium. So cakap dia coklat premium ni, dia sepatutnya harga RM50. Tapi kalau kau beli sekarang RM25 dia. So, kalau kau beli hari ni RM25 je. Tapi kalau kau beli sekarang RM25 ni kau dapat dapat free satu. Baru bagi dia link. Itu cara dia closing. InsyaAllah nanti lama-lama dia akan adjust cara kita punya copywriting, kita punya sales, then kita boleh akan dapat sales yang banyak. Okay, ni ada kita punya team buat lawak dia punya ni kan. Senang je. Macam mana nak ni start? Assalamualaikum, tengok siapa KB Lim tu lah, saya tak ingat nama dia. Bagi Assalamualaikum, send. Dah. Senang, bagi salam je dulu. Seramai berapa orang? Cuba komen. Seramai minimum 30 orang minimum. Cuba je dulu. Cuba dulu, insyaAllah tengok dapat hasil yang secepat mungkin. Dan bercakap, jadi manusia. Jangan bagi panjang-panjang punya link, ayat punya apa. Okay, seterusnya, adakah cukup dengan tu saja? Of course, kalau buat tu saja, of course anda dah boleh buat duit. Tapi kena ada sokongan. Sokongan daripada apa? Sokongan daripada grup kita punya HQ. Apa yang grup sediakan, dan juga wajib hadir Isnin. Jangan tanyalah kalau saya tak ada dah nanti kena sebat ke apa. Tak ada apa. Korang sendiri tak ada, kalau tak join rugi habis. Noktah. Saya spend saya punya masa untuk cakap dengan anda dengan percuma. Anda tak bayar saya apa-apa, tapi anda dapat ilmu pula tu, anda buat anda berjaya pula tu. Anda sendiri yang komit. Saya tak ada paksa, tapi nak saya sebut kat sini wajib. Sebagai ejen, sebagai pahlawan, kena datang training. Saya dulu belajar silat, kena datang training setiap minggu untuk preparation. Dulu biasa kita belajar silat ni preparation. Kalau contohnya berlaku peperangan masuk Malaysia ke apa kan, biasa orang cakap macam tu. Preparation. Kalau contoh perempuan dulu kita ajar silat untuk perempuan, kita ajar biasanya kita cakap untuk persiapan. Bila persiapan ni ada ke tak ada? Mungkin ada, mungkin tak ada, tapi nama dia persiapan. Kalau tak ada, alhamdulillah kita pun tak nak. Tapi kalau ada, kita belajar silat tu, kita belajar jadi pahlawan ni, belajar training. Kalau contohnya ada, kita boleh pertahankan diri. Sama juga untuk weekly coaching. Kadang-kadang apa yang saya ajar ni, yang sebab sekarang ni kita dah musim yang keberapa dah, saya boleh tak ingat dah, puluh-puluh dah. Sebab saya dah ajar yang basic, super basic pada yang dulu awal-awal tu. Sekarang ni mungkin saya ajar sekarang ni level yang mungkin yang sales yang dah start buat 3,000, 5,000. Tapi mungkin waktu tu anda tak perlukan, tapi akan datang. Still kena dengar. Okay, datang. Okay, so join group-group yang disediakan. Macam mana nak join group yang disediakan? Pertama sekali nanti kita akan bagi link last sekali, masuk dekat intro pahlawan ni, Telegram intro pahlawan. Sepatutnya dah masuk lepas tu klik dekat pin message. Ayat dia memang first time masuk. Klik je. Klik dekat phone kita. Ni. Sebab saya dah ajar tadi kan tadi kena buat login dulu. Login, daftar dulu ni, daftar dengan kesabaran, buat sampai habis. Jangan buat separuh je. So buat, tengok, follow je. Ini pun saya dah ajar tadi. Daftar, okey, nombor 2. Okey. So join channel-channel ni.
channel ni. Pertama, welcoming session. Welcoming session ni lah yang link sepatutnya anda tengah dengar, siapa yang tengah voice note ataupun siapa yang tengah Google Meet ni, sepatutnya dia akan dapat datang daripada grup welcoming session. Ni adalah pintu masuk yang pertama. Yang kedua, ni klik ni. Dekat mana dapat? Intro Pahlawan. Intro Pahlawan ni nanti kita akan bagi. Okay, grup FB. Grup FB ni tujuan dia untuk setiap minggu punya kelas weekly coaching dengan saya. So kalau hari-hari biasanya dekat grup Pahlawan Chat. Nanti kita ni lah. Okay, nombor 3. Grup 365 hari bahan dan ayat untuk post setiap hari. Ambil kau. Kita sediakan. Of course, saya paling setuju adalah anda sendiri buat, anda belajar selepas yang saya ajar, anda sendiri buat. Tapi kalau contohnya lambat, kalau boleh jangan ada mindset yang macam jadi rakyat kepada kerajaan. Maksudnya apa kerajaan aku boleh bantu, jangan. Maksudnya apa yang HQ boleh bantu, jangan. Kalau boleh, saya suka ada kita punya pahlawan, dia dah start buat video sendiri. Kita ada Fazila, Ibu, maksudnya Dedi Rijal, saya selalu ulang nama ni. Maksudnya dia adalah contoh. Boleh tengok nama-nama ni macam mana dia buat dan dia berjaya. Tengok macam mana dia inisiatif dia sendiri, ambil daripada asas kita punya basic ni, ambil dan dia belajar juga, sama ada dia post sendiri ataupun dia tukar sikit mengikut dia punya audience. Faham tak? Kadang-kadang audience dia mungkin ramai kawan-kawan dia kerja kerajaan, mungkin sebelum ni dia pernah kerja kerajaan, dia berhenti mungkin, so ramailah kawan-kawan dia kerja kerajaan. Faham? So bila dia buat video tu mungkin lebih bagus dia punya kena dengan kawan-kawan dia. Faham ke? Ataupun kadang-kadang video kita orang ni kadang-kadang macam budak-budak muda sangat, tapi bila dia buat video sendiri mungkin sesuai pada kawan-kawan yang berumur pada dia waktu tu, bukan berumur ni, tapi faham tak bila dia buat sendiri tu. Tapi kita sediakan juga, boleh masuk ke sini, klik, lepas tu klik join. Okay, lepas tu grup testimoni. Ni grup testimoni ni please, saya nanti ada satu kelas, saya beritahu antara marketing yang paling senang adalah tunjuk je coklat Yukis ni makan, orang lain cakap sedap. Tak payah cerita dah, kita cakap sedap, tak payah. Buat penat je. Kita tunjuk je dekat prospek, kita WhatsApp status, kita tunjuk je satu hari satu testimoni je yang cakap, wah tersedap lah Yukis, sedap lah Yukis. Sebab tu bila dah dapat customer, masukkan video customer cakap sedap tu masuk dekat dalam grup testimoni ni. Supaya apa? Orang lain pun boleh ambil. Bila orang lain ambil, dia dapat customer, dia pula dapat customer tu, dia dapat testimoni, masuk balik, anda pula guna. So makin lama sepatutnya, kalau saya nak semua pahlawan bersatu, kita siap bagi ayat lagi macam mana nak follow up. Ni antara ni lah. So sebab tu kita nama dia group, maksudnya semua orang, tapi jangan sembang dalam ni, sembang dekat pahlawan chat. So masuk ni dalam ni hanya untuk Allahumma salli ala Muhammad, hanya untuk post testimoni anda punya customer, dan anda boleh ambil juga testimoni customer orang lain. Dan penting juga testimoni, saya kena beritahu ni, testimoni satu untuk marketing, satu lagi untuk feedback. Ni penting. Feedback ni apa benda? Biasanya ada setengah orang dia tak suka coklat ni sekian-sekian. So sebab tu kita nak, sebab tu buat bisnes jangan shock sendiri. Maksudnya kau cakap kau sedap ke, tantah yang coklat yang kau bagi tu tantah tersilap ke apa benda, tantah dia bagi Yukas ke, saya tak tahulah ada nama coklat Yukas, so far tak ada lah. Tapi nak kata contoh tersilap, mungkin habis 11.5 sikit lagi. Boleh ni? Ada lagi ni? Saya rasa semua dah bosan, dah meninggal lah. Berkomen sikit. Saya ada ni, insyaAllah. Okay. Group announcement. Announcement pun ramai orang lupa sebab kita akan sentiasa ada pembaharuan, sama ada setiap minggu ke setiap bulan ke, announcement, macam-macam announcement. So masuk join group ni untuk dapat update. Dan kalau boleh sebenarnya ada tutorial, nanti tim kita akan buat tutorial kot untuk semua grup-grup ni. Dah lepas anda join, buat folder lain. Tu penting tu. So Telegram anda ni jadi kemas, maksudnya tak tercampur dengan lain. So jadikan ada satu folder, nama dia folder yukis.com. Folder yukis.com tu anda boleh masukkan channel atau grup-grup ni. Dia ada cara dia, senang je. Tekan setting, tekan bahagian folder, dah klik folder. Nama folder tu yukis.com. So susun cantik-cantik. So setiap hari tengok ada tak apa-apa yang HQ update, ada tak HQ announcement. Kalau check ni, okay, last kali check adalah untuk share win. Share apa benda yang anda dah buat, sama ada berjaya ataupun gagal. Bila gagal, kadang-kadang ada orang lain, pahlawan yang lain yang dah senior. Sebab tu kita ni pahlawan ni semua dah macam adik-beradik dah. Sama-sama berdarah, sama-sama jatuh, sama-sama berperang. Bila jatuh berperang,
dia sama-sama kita akan bangkit balik, kau okey ke tak? Ni biar aku bantu kau. So kalau contohnya gagal, kau salah ni kadang-kadang, tapi kalau senior marah korang jangan merajuk. So kadang-kadang senior marah, even saya bukan marah sebab apa, marah sebab sayang. Nak pastikan sebab kau jangan buat benda ni, nanti kalau kau buat benda ni salah ni. So lepas tu dia akan bagi ceramah sikit, korang tadah telinga je lah, tu dekat pahlawan chat. Tapi jangan masukkan benda-benda negatif ke apa ke, jangan. Benda-benda yang best je, benda-benda yang best. Maksudnya, tapi kalau bukan benda yang best, maksudnya share win, benda-benda yang anda dah buat, sama ada berjaya ataupun gagal. Sebab kita nak create culture yang best. Supaya orang masuk dalam tu macam adik-beradik kau tak pasti korang punya adik-beradik sembang macam mana kan. Tapi kita adik-beradik sembang yang best, macam melawak-lawak. Lepas tu kenal sesama saudara. Ni sekarang korang dah saudara ni. Okay. Dan last sekali, kalau ada sebarang soalan boleh buka ni ukis.com/FAQ. So boleh buka ni, nanti akan ada klik, nanti ada keluar. Saya nak tanya soalan apa, sebelum tanya ke HQ, tanya sini, tuan-tuan HQ dah tulis ke? Okey, apa benda ni? Komisen bila nak masuk ni? Kau marah nanti komisen. Tak postage ni berapa ni? Tahun saya tak dapat ni. COD boleh ke tak? Oh, okey, ada jawapan kat sini. Ada dah. Semua kita dah ada dah, semua dah. Okey, dah last sekali, weekly coaching bersama founder, bersama saya lah. Setiap Isnin, berbuih-buih saya tunggu je hari Isnin, guru yang start dulu masuk. So saya suka sangat siapa yang datang awal, sebab tu kita start awal. Okay, dan last sekali, ada soalan? Kalau tak ada, komen tak ada. Kalau ada, tulis ada dulu, baru type soalan, baru kita tunggu. Okay, kita dah 11 suku sepatutnya kita ni kan. Okay, komen. Saya ada, okay, cuba. Nadira Azhar, ada lagi. Oh bukan, ini soalan tadi. Okey, yang ada soalan ni, ada soalan tak? Alhamdulillah. Dah habis juga. Siapa kat sini dah habis, dah lemau dah. Patutnya jangan lemau. Memang kena belajar ni. Macam saya beritahu tadi, Imam Syafi'i memang bagi tahu, memang belajar ni memang penat. Kadang mata sembam, tapi otak kita berkembang. Jangan risau. Okey? Start soalan. Apa-apa je boleh ke? Jangan tanya soalan apa pelik. Cuba tanya soalan apa tu? Kamal. Sila nak type boleh, nak buka mic boleh, ikutlah terpulang mana selesa. Yang lain kalau tak ada, komen tak ada. Kalau ada soalan, tulis ada dulu. Okay, soalan apa-apa je boleh ke? Okay. Ada ke tak ni? Yang tak ada, komen tak ada. Okay. Macam mana nak bagi view dekat FB lebih meluas? So kalau ni directly, saya ada cerita lah dekat salah satu kita punya coaching, salah satunya tentang copywriting dan apa kita punya content. Basically, first kenal dulu kawan-kawan kita ni siapa. Lepas tu saya dah cakap jangan menjual dan fokus kepada content. Biar content dan kena konsisten. First content kena cantik, best dan konsisten. Okay, saya cerita content. Content macam nak best adalah kita banyakkan bertanya. First soalan, kalau contohnya saya suka kan, kalau ni sebab kadang-kadang kawan-kawan kita dah kenal lah macam mana kita kan. So biasanya siapa pernah buat macam kau boleh tanya apa-apa je soalan kat aku, macam tu. So biasakan dia orang tanya, kawan-kawan kita ni biar dia tanya soalan. Kalau contohnya saya biasa post biasanya dia orang tanya, contohnya saya cakap, okay saya nak buat live ni, kadang-kadang saya nak buat page ke apa, kadang-kadang saya tak tanya dekat FB, kadang saya tanya dekat WhatsApp status ke biar ramai orang ni post ke, ataupun saya suka Google Form biar dia tersimpan dekat dalam tu, so saya boleh guna balik. So tanya dulu, buat poll dulu, tanya, kalau contohnya saya nak buat FB live ke, nak buat view ke, nak buat FB live, aku nak buat pasal apa? Nanti orang cakap lah pasal memasak ke, cuba anak kau ada kan, buatlah live ke, jangan tunjuk anak je tapi cerita pasal anak tu, macam mana dia perkembangan dia apa semua. Then barulah letaklah sikit placement produk, Ukis tengah-tengah tu, lepas 10 minit 20 minit dah ada view tu, okay baru cerita, okay ni sekarang aku ada aku ada jual Ukis ni, kalau siapa yang nak tu aku ada bagi link dekat atas ataupun dekat ruang komen. Lepas habis live, tukar dia punya ayat atas tu supaya akan ada view yang baru. So sebab tu dia punya view tu akan meluas. Nombor 2, boleh share dekat grup-grup tempatan dan kenalkan dirilah, share kat grup tempatan ataupun kita live sendiri dekat grup
Facebook tu. Kalau boleh dekat berkenaan tu, contohnya grup masak apa tak jadi contohlah, ataupun masak kalau contohnya anda tahu anda ni boleh masak anda memang jadi, anda live je lah masuk dalam tu, lepas tu sambil-sambil masak tu letak UKIS tu dekat depan kamera ke, tapi jangan menjual. Saya ada cakap jangan menjual, just bercakap je biar engage dengan orang, jadi manusia, ataupun simpan dulu UKIS tu. Tapi saya faham tak maksudnya niat utama besar dulu untuk nak bantu orang, apa yang bila kita bercakap dia terasa dibantu. Sebab tu ada juga kita punya post-post dalam 365 hari tu adalah berkenaan dengan Allahumma salli Muhammad, berkenaan dengan create value. Maksudnya coklat ni dia boleh buat apa? Contohnya boleh kurangkan sakit jantung. Tapi sakit jantung dia tak ada tiba-tiba makan je terus sihat, tapi kurangkan saja. So daripada situ mungkin boleh elaborate, tapi cakap siap-siap. Okay, saya ni bukan doktor, tapi ni hasil pembacaan saya yang saya nak share. So benda ni tak ada apa-apa salah, dan bagi tahu je siap-siap kalau contohnya ada kesalahan tak sama ke apa ke, tulis ruangan komen di bawah. So kat situ dia boleh engage, dan daripada engagement kat situ, bila suruh orang like, comment, share, kat situ adalah view akan bertambah. So of course nanti pun saya akan bawa juga bab view ni, live ni saya akan bawa juga. Tapi sebab sekarang ni fasa yang 5,000 ke bawah, habiskan dulu semua contact numbers. Sekarang ni punya fasa adalah fokus buat sales je dulu. Sebab tu saya minta untuk habiskan contact numbers secepat mungkin. Then barulah pergi bila dah ada customer, dah ada sales, baru kita lebih yakin untuk bercakap pasal apa. Sebab tu customer lepas ni kita akan guna nanti. Kita akan bercakap lagi. Okay, nice. Terima kasih. Terima kasih Fazilah. Tak ada bawa sesuatu, saya tak ada. InsyaAllah. Untuk apa nama Fazilah, jawab ke soalan, saya menjawab ke soalan macam mana nak bagi view dekat FB lebih luas. Dan of course dia ada benda lain. Contohnya kita buat kolam. Buat kolam ni maksudnya contohnya kita suka memasak kan, kita letak kat Telegram. Siapa suka masak, okay, jom join, kita buat community. Biar ada orang kumpul-kumpul dekat dalam tu, biar ada orang sembang-sembang. Okay, nanti end up bila kita buat voice chat ke, anda pun boleh buat voice chat juga sesama community, kita sembang. Then okay, bagi tahu, okay sekejap, iklan sekejap. Saya ada link coklat ni tengah ada offer. So bagi link, okay, dah pakai ramai-ramai beli. So gitu, tu cara dia. InsyaAllah nanti saya akan bawa juga buat benda ni. Sebab tu saya nak fokus kumpul customer dulu. Customer ni lah yang akan jadi community kita. Itu dia saya punya step dia. Tapi kalau sebab saya suka saya punya game, customer dulu baru kita convert dekat benda yang lain. InsyaAllah yang ni pun saya akan bawa juga antara tajuk marketing yang kita ada. Sebab tu kalau perasan saya punya game awal-awal ni sales dulu. Sales PM 101 walaupun saya suruh still kena buat posting, tapi itu bukan still kena buat, tapi yang boleh buat kerja 8 jam. Sebab mana boleh buat posting setiap masa, faham tak? Setiap saat korang post dekat, macam korang ni Nelofa lah, sampai kecil dia punya status tu. Kecil sangat. Bila contoh tekan dekat Nelofa tu kan, aku tak tekan lah, bini aku tekan lah. Kadang tekan dia apa semua. Kadang Yuki main macam mana tadi dia buka artis ke apa tak tahu. Tiba-tiba dia duk tekan dia punya status kan. Kadang orang tak baca kecil-kecil. Kalau kita famous orang baca lah. Tapi nak kata kalau contohnya bab marketing ni, dia bukannya boleh buat sepanjang waktu. Dia ada banyak waktu yang lebih kepada kita manage, yang kita duk strategi apa kita punya belakang tu, macam mana nak buat copywriting. Yang ni sebab okay, buat copywriting strategi ni dapat hasil tak? Of course dapat hasil. Dan dia punya tu of course lebih gempak. Sebab saya punya specialty, maksudnya dekat bila contoh nak buat 1 juta tu, dia pergi kepada marketing tau. Tetapi marketing susah nak buat kalau sales tu kita tak pernah ada background. Maksudnya sales, macam saya pernah tunjuk sebelum ni, maksudnya kalau contohnya kita sales pun tak boleh buat, maksudnya kalau marketing kita marketingkan cara kita punya sales, so sales kita still kosong. Okay, so last kali, Allah. So jangan risau, insyaAllah. Tapi nak kata keep going, belajar juga. Dua-dua belajar. Itu pun dalam kalau contohnya ada belajar tentang marketing ke apa ke, boleh keep going untuk belajar. Okay, so apa perlu yang anda buat sekarang? Pertama sekali, join Telegram intro yang saya beritahu tadi. Kedua, klik t.me/ukis dan terus start besok lepas subuh. Lepas subuh tu pukul 7 tu
Dan jangan fikir, macam saya cakap tadi, jangan fikir orang lain macam kita. Maksudnya, dia ni takut tengah tidur lah, dia ni takut, jangan tengah expect apa-apa. Sebab kita WhatsApp je. Dan kita WhatsApp pun, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum kat 30 orang. Kalau kita ada masa lebih lagi, Assalamualaikum dekat semua kita punya Allahumma salli ala Muhammad dekat kita punya kontak. Lagi bagus broadcast kan. Siapa yang tak kerti broadcast tu nanti kita ajar ataupun buatlah sendiri broadcast. Buat broadcast semua kontak kita Assalamualaikum. Pastikan kalau dah broadcast banyak 100 orang, pastikan korang reply cepat lah. Sebab tu saya minta 30 orang lah. Kan nanti reply lambat, nanti sejuk pula customer, prospek dia dah macam kau nak bagi salam betul kau tak layan aku. Payah juga kan. So itulah dia punya sedikit sebanyak. InsyaAllah nanti belajar lagi banyak. Even kalau contoh hari ni pun, siapa yang belajar banyak pada hari ni walaupun welcome session kan. Okay, cuba komen. Atau ada kita punya team bagi link kan. Okay, cuba komen. Tak apa, saya cuma nak tahu saja kan. Okay, insyaAllah. Lepas ni bukan dah level tahu saja. Lepas ni level tahu, faham dan boleh buat. Okay. Okay, saya rasa itu saja. Pada malam ni saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. InsyaAllah saya nak jumpa anda lagi dekat dalam grup chat. Nak pastikan anda semua bercakap apa yang saya dah buat, apa yang saya dah jadi. Update je. Saya suka Prof Zilah update. Kadang-kadang ada anak-anak dah tidur baru dia nak start kerja. Kadang ataupun kadang dia dah tak semangat ni, pukul 1 baru habis. Itu membuatkan saya sendiri berdoa supaya insya-Allah akan ada jalan, insya-Allah akan dipermudahkan. Ini benda-benda yang kita lebih nak lah. Okay, so daripada saya itu saja. Terima kasih semua. Minta maaf ada sebarang salah silap ke. InsyaAllah jumpa saya lagi setiap hari. Setiap hari. Kalau contohnya kat voice chat, bergantung ikut kita punya HQ, mungkin PKP kita akan buat setiap malam. Dan yang wajibnya hari Isnin. Kalau boleh setiap malam dapat bersama-sama, setiap malam, pagi semua kita nak buat. Sebab kita memang nak buat ke ibarat macam korang kerja je lah dengan UKIS tapi buat sendiri, bahasa mudah dia, tapi dengan ilmu lagi dapat lebih banyak. Okay, so jumpa lagi Isnin ataupun dekat group chat. Minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua.